Okay, alright. So kat sini kita tengokkan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah kenapa penting kita bertahan dan bina empire di dalam industri takaful. Masya Allah, sebenarnya kan siapa yang hadir pada hari ini, you all sangat bertuah. Kan, bertuah sebab apa? Kita berada dalam final quarter dan sekarang ni kita dah nak habis dah tahun 2021. Untuk dapatkan invited speaker bukan mudah bukan mudah sebab semua orang tengah mengejar target. Kan, baik leader, baik ejen. Jadi sekarang ni kita ada seorang sahabat kita kan daripada Shah Alam, kan, daripada Martin Group yang nak kongsi kan dengan anda semua, dengan kita semua. Doa patut bersyukur sangat-sangat dan terima kasih dan tahniah kepada semua yang fight untuk hadir. Regardless kan macam-macam lah kan distraction sekarang ni. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anda semua. Jadi dekat sini saya rasa mesti ada yang dah perasan sebab invited guest kita dah masuk dah pun. Okey, jadi sekarang ni saya serahkanlah kan kita punya platform ni terus kepada invited guest kita dan saya mohon dalam masa 1 jam 15 minit yang terakhir ni anda beri perhatian kan kepada guest kita sebab apa yang akan diceritakan pada hari ini bukan untuk kita gunakan tahun 2021 saja, tapi this is what we need to know. Apa yang kita kena affirmkan untuk kita last di dalam industri takaful. Kita bertahan dan berjaya, bukan bertahan je tapi berjaya membina empire. Kan, jadi sharing daripada sahabat kita pada pagi ini adalah ikhlas dari hati dia untuk kita semua. Jadi sebagai tanda bersyukur, beri perhatian anda dan insya-Allah saya doakan apa yang dikongsi pada hari ini akan menjentik hati anda dan akan membawa sesuatu yang baik untuk anda dan keluarga anda. Jadi dengan tanpa rasa nak lengahkan masa lagi, saya persilakan kan UM2 daripada Martin Group, MDA UM2 iaitu Khairsoft One untuk sama-sama berkongsi dengan kita semua. So tolong Rai sahabat kita ni, jom. Welcome. Terima kasih Miss Rin dan juga semua fighter-fighter Ittihad Group. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi terima kasih lagi sekali kepada Miss Rin dan juga Sama-sama rakan business partner dekat Ittihad Group ataupun Prudential BSN Takaful. Okey, jadi alhamdulillah hari Ahad, walaupun orang kata hari Ahad ni kebanyakannya orang bersantai-santai, betul tak tuan-tuan? betul. Tapi Ittihad lain hari Ahad dia buat meeting memang luar biasa lah. Saya pun macam hari Ahad kan. Jadi saya rasa tuan-tuan memang orang yang terpilih dan alhamdulillah Allah permudahkan untuk kita berjumpa hari ini kan dengan adanya kesihatan, umur dan juga nikmat media sosial lah, orang kata Zoom kan. Tak perlulah saya nak perlu sampai ke si rampai untuk berkongsi. Okey, jadi hari ni saya tak ada nak cerita banyak tuan-tuan, tapi saya macam dengar suara saya 2 kali ya. Ya betul, jadi double and bising. Dia bising tak ada, saya okey je. Gema. Betul, Gema. Okey dah. Yang lain Okey. Orang dengar bergema ke? Saya rasa macam bising. dengar suara saya ada ada gangguan. sekali. Ya betul. Kenapa ni? Okey tak? Dengar tak suara saya? Okey. Macam sekarang dah okey tu. Okey. Jadi ramailah kawan-kawan yang saya kenal ni kan. Afiq Qasim, Kak Azila. Kan ini yang otai-otai ni. Kan. Okey, jadi tuan-tuan hari ni saya nak bercerita, tajuk dia tadi nak bertahan. Betul tak? Kalau kita tengok bila musim pandemik ni, perkara yang penting adalah bertahan. Tapi masih dengar lagi suara saya. Serius tak? yang lain kena mute. Bagi Khairsoft One je yang angin. Okey, jadi bertahan tu benda yang penting. Sebab apa? Nanti saya akan ceritalah kenapa kita perlu bertahan dan pada masa yang sama tuan-tuan, kenapa kita perlu istiqamah. Kan, ataupun
apa yang kita nak capai dalam bisnes kita. Okey, jadi untuk permulaan ni mungkin boleh playkan video saya, tolong, untuk my profile ni. Terima kasih. Oh, okey. Kejap Okey, wah ada video punya tak pasal. Okey, ini sedikit pengenalan, mungkin boleh next slide lah. Okey, jadi tuan-tuan, tak ada apa pun nak cerita tentang diri saya. Cuma nama diberi Khairul Sofwan, boleh panggil Sofwan lah. Biasa orang panggil Sofwan lah. Kalau orang panggil Khairul tu macam baik sangat lah. Sebab Khairul tu maksudnya baik kan. Jadi macam baik sangat, dia panggil Sofwan. Jadi Sofwan tu lebih best lah nak dipanggil kan. Okey, umur 32 tahun, Alhamdulillah, bulan 8 hari tu. Dan ini merupakan tahun ke-10 saya bersama Perubasan. Mungkin mesti lagi lama lah kan. Kalau mesti lagi ni lagi kurang tak lah, tapi mesti lagi lama lah. Tapi mesti berapa tahun Bisa. Tahun 13. Tahun ke-13. Tahun ke-13, Allah kan. Maknanya tuan-tuan, bukan senang lah nak kekal dalam industri takaful Selalu kita dengar orang setahun 2 tahun je kan. Tapi kalau kita boleh lebih daripada 3 tahun 5 tahun, sebenarnya kita kena bagi tahu dekat diri kita, tahniah, kita dah buat yang terbaik tuan-tuan. Sebab kita dah pecahkan rekod. Selalu orang cakap bila kita masuk dalam industri takaful ni, alah tak lama lah ejen ni kan. Jadi Alhamdulillah kita boleh buat lebih lama. Okey, dan berasal daripada Selangor. Kelang. Okey, berasal daripada Selangor, Kelang. Mungkin ada kawan-kawan kita group daripada Kelang juga. Okey, pendidikan diploma perakawanan kuis. Itu yang tadi dia punya poster tu, accountant kan tuan-tuan. Kalau kita tengok kan, bila kita dulu belajar diploma account, kita mesti ada goal, ada impian, betul tak? Mesti nak jadi accountant. Kalau yang belajar doktor, mesti nak jadi doktor pakar. Kan? Kalau nak jadi lawyer, mesti nak ada firm sendiri kan? Jadi itu benda-benda yang menjadi kita punya goal lah. Betul tak? Okey? Jadi dah berkahwin dan sedikit pengalaman kerja, mungkin ada yang dah tahu ataupun ada mungkin yang belum tahu. Saya dulu awalnya lepas saya habis belajar, saya menjadi pembantu accountant lah di Majlis Agama Islam Selangor, di MAIS, Bangunan Berkembar di Masjid Negeri. Jadi kalau tuan-tuan datang situ, kita boleh jumpa lah dululah Okey, lepas tu saya pindah ke anak syarikat dia. Pindah kenapa tuan-tuan? Pindah sebab nak naik pangkat. Betul tak? Jadi saya rasa ramai orang yang sebenarnya memang dia pindah company sebab nak naik pangkat. Bukan company takaful lah tuan-tuan, company dulu bekerja lah. Kan? Okey. Dan Alhamdulillah 2014 saya full time menjadi executive takaful consultant hingga ke 2021 lah unit manager. Jadi mungkin ada orang tanya, kenapa tak sambung belajar? Ada orang tanya selalu kan, kenapa tak sambung belajar? Masa saya bekerja dulu tuan-tuan, saya buat gaji gaji staff. Maknanya saya tahu gaji CEO sampai atas pula, sampai bawah lah. Kan? Maknanya saya kata, nak jadi accountant ni dia kena degree. Kalau siapa yang ada ke yang kat sini kerja government, ada ke? Kawan-kawan kita yang dekat Ijtihad ni kerja government, ada tak? Ke semua full time ni? Government ada kerja government ke? Rasa tak ada kan? Tak ada lah, bagus lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada benda tu bagus. Ada? Ada cikgu. Siapa? Cikgu? Rahana, lupa pula. Ada cikgu ada. Okey. Jadi bila mana kita kerja kerajaan, kita dah tahu dah tuan-tuan tangga gaji. Kalau macam saya dulu pembantu accountant kan. Pembantu accountant ni kenaikan gaji dia RM95 tuan-tuan setahun. Okey. Bila saya naik pangkat pendahuluan accountant, saya sebenarnya bukan naik pangkat dekat institusi yang sama, MAIS. Sebab MAIS tu saya nak naik pangkat tak boleh tuan-tuan. Sebab bila saya masuk, saya tanya kakak-kakak kat situ, dia cakap, akak dah 10 tahun kat sini, jawatan yang sama. Saya kata, saya baru masuk, akak nak naik pangkat lah kan. Saya kata memang tak ada lah. Lepas tu,
diorang bincang-bincang ada nak tubuhkan anak syarikat baru kan. Jadi orang-orang lama ni dia tak berani nak ambil risiko untuk pindah ke company baru tuan-tuan. Jadi saya yang time tu masih muda, umur 22 tahun, saya kata tak apa. Saya pindah je lah, kalau company ditutup pun saya masih ada peluang lagi. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, sampai sekarang company tak tutup. Kan? Maksudnya company tu memang kekal lah maksudnya. Tapi saya ambil peluang masa tu. Dan saya diberi tanggungjawab masa tu untuk memberi taklimat kepada seluruh Selangor tentang pembinaan wakaf, pembinaan masjid. Maknanya daerah Selangor ni ada 9 daerah kan. 9 daerah tu semua saya handle. Maksudnya memang seronok lah. Seronok sebab apa tuan-tuan boleh bercakap daripada pagi sampai petang. Cerita tentang prosedur wakaf. Ataupun berjumpa orang lah. Time tu saya tengok, ni passion saya jumpa orang kan. Cuma yang tak best ni tuan-tuan gaji time tu. Bila kita account ni kita buat gaji kan. Tengok gaji CEO macam ni, gaji macam ni. Jadi terlintas dalam fikiran akan saya nak kekal dalam kerja kat sini. Bukan tak boleh tuan-tuan. Boleh, cuma saya rasa macam saya ada peluang lain. Di situlah bermulanya. 2015 tu saya ambil keputusan untuk gaji berapa sampai 2015 tu masa saya berhenti gaji saya 3,000 je tuan-tuan. Tak banyak lah, mungkin tak banyak lah kan. Gaji 3,000. Time tu commission saya pun 3,000. Saya kata part time pun boleh 3,000 kan. Saya sebenarnya part time lama tuan-tuan, 3 tahun. Lama jangan ikut siapa ikut memang dia rugi lah. Saya selalu cakap dengan konsultan saya kan, rugi lah kalau you ikut saya. Sebab apa? Sebab terlampau lama. Nanti saya cerita kenapa kan. Okay. Dan Alhamdulillah sampai 2021 unit manager lah. Saya 2 tahun jadi konsultan. Lepas tu 2016 saya cakap dengan Kak Imam memang saya nak jadi manager lah. Itu sebab saya full time. Dan 2021 sampai sekarang lah. Dan doakan saya jadi agensi manager juga insyaAllah. Okay. Next terusnya. Okey, ini perjalanan saya di Peru BSN. Mungkin ada sama dengan kawan-kawan kan. Ada sama dengan kawan-kawan yang hari ni ada kan. Yang start 2011 jadi konsultan. Okey, 2014. 2014 bulan 8 sebenarnya saya full time. Tapi saya kira 2015 lah yang saya 100% kan. Full time. Okey, 2016 saya pergi ke unit manager. Dan insyaAllah 2023 saya agensi manager lah. InsyaAllah doakan sebab apa. Ada seorang lagi nak kita develop untuk jadi unit manager. Dan kita mau fight lah untuk jadi agensi manager insyaAllah. Okay? Amin. Ini sedikit pengalaman lah tuan-tuan perjalanan. Mungkin tuan-tuan tak tahu perjalanan saya macam mana kan. Ini perjalanan lah. Mungkin tuan-tuan punya perjalanan lebih bagus lah. Okay, seterusnya. Tuan-tuan semua okey jadi senyap je kan. Semua menghadap ke bawah je. Kan? Macam semayang pula rasa. Jangan menghadap bawah. Apa suara ke? Bersuara lah, bagi semangat. Okey. Tapi saya faham tuan-tuan. Bila online memang macam ni lah. Dia syahdu sikit lah. Tapi okey sebenarnya. Kan? Senang kita nak share. Okey? Okey, fokus lah. Alhamdulillah. Thank you. Okey, tuan-tuan. Tajuk yang diberi, kenapa saya kena bertahan di dalam industri takaful. Kenapa saya kena bertahan? Okey, ini yang penting tuan-tuan. Bukanlah bermaksud orang yang tak bertahan sekarang ni dia tak ada benda ni. Bukanlah bermaksud macam tu. Tapi yang saya nampak, bila you nak bertahan dalam industri takaful, you kena ada benda ni. Yang pertama tuan-tuan, niat awal. Untuk makluman tuan-tuan, saya sebenarnya join industri takaful 2011 tu. Saya jumpa Puan Anwar Shimah di konsert Maher Zain tuan-tuan. Time tu saya nak pergi konsert Maher Zain dengan kawan saya. Tapi konsert tu penuh. Time tu kan tengah orang kata orang gila-gila sikit lah tentang Maher Zain kan. Kita pun ambil lah peluang juga nak dengar kan. Tapi bila nak dengar tu, Stadium Malawati dah penuh. Jadi adalah booth-booth kat luar tu kan. Jadi saya datang tiba-tiba jumpa Kak Emma lah. Dia kata ambil plan dulu time tu. Jadi kita pun ambil plan. Saya ingat lagi time tu awal tahun lah. Awal tahun 2011 saya ambil plan. Lepas 3 bulan saya ambil plan tuan-tuan. Saya kata dengan Kak Emma, saya kata Kak, saya nak jadi ejen lah. Sebab saya rasa ramai kawan-kawan saya tak ada. Time tu tak tahu komisen apa tuan-tuan, naik pangkat macam mana, apa reward yang dapat, semua tak tahu tuan-tuan. Yang saya tahu, saya nak tolong kawan-kawan saya. Saya hanya tahu itu je tuan-tuan. Sebab saya kata, macam ada peluang kalau aku jadi ejen, mesti kawan-kawan akan ambil dengan aku. Saya fikir macam tu lah. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya apa yang kita fikir tu memang doa dan Allah tunaikan, Allah bagi 90% kawan-kawan saya ambil dengan saya. 90% tuan-tuan. Kalau orang cakap ambil takaful susah kan. Nak cari klien susah. Saya kata tak. Kalau kita ada kawan senang. Tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang tak ada kawan kan. Susah lah. Jadi kena cari kawan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, pertama niat awal lah. Mana diriwayatkan dari Jabir berkata Rasulullah SAW bersabda, orang beriman itu bersikap ramah
dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak? Maksudnya hari ni pekerjaan kita ni tuan-tuan, kalau kita niat memang nak beri manfaat, tuan-tuan, dah ada kira satu amal kebaikan. Jadi cuba kita ingat balik, bila awal-awal dulu kita masuk join industri takaful, kita nak apa sebenarnya? Adakah kita niat nak beri manfaat? Yes. Jadi kalau kita nak beri manfaat, kita tanya balik diri kita, dah berapa orang yang kita beri manfaat? Saya 2014 masa full time tu kan, time tu Kak Emma kata jom kita pergi ABC tuan-tuan. Masa balik tu saya kata apa benda lah ABC ni kan dia cerita tentang tu tentang ni. Lepas tu Kak Emma tanya saya, Wan, kata nak beri manfaat, tapi berapa orang tu nak beri manfaat? Time tu baru terfikir tuan-tuan, cerita duk-duk suka nak beri manfaat tolong-tolong orang kan, tapi setahun tak tolong-tolong orang pun. Tapi time tu saya cakap dengan Kak Emma, okay, saya nak tolong 100 orang kan, at least tahun. Time tu baru saya clear sikit lah tuan-tuan. Maksudnya niat nak tolong orang tu dah betul lah, tapi tak tahu pula berapa orang kita nak tolong. Jadi time tu dah start lah, okay, aku nak tolong 100 orang. Jadi kita letaklah ni siapa orang yang kita nak tolong. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan. Jadi benda tu membuatkan kita stay sampai sekarang. Alhamdulillah, Allah permudahkan, dan kita harap kita boleh betulkan niat kita selalu lah. Saya selalu cakap dengan AJ, kalau saya tiba-tiba tersalah niat kan, tiba-tiba nampak macam material sangat kan, tolong ingatkan saya balik kan, dunia sangat kan, tolong ingatkan saya balik, sebab saya takut juga tuan-tuan kan, cabaran dunia sekarang bukan biasa-biasa tuan-tuan kan. Jadi tolong ingatkan saya balik, Wan, dulu cakap nak tolong orang kan, ini nak buat claim rasa jauh lah, itulah, dulu okey lah, macam tu lah tuan-tuan. Maksudnya kita bagi tahu balik diri kita, supaya bukan kita saja yang ingatkan diri kita, dan kita minta team members kita pun ingatkan kita untuk balik kepada niat asal kita, kenapa kita jadi takaful konsultan ni. Okey, yang pertama ya tuan-tuan niat awal. Okey, yang kedua next slide. Agak-agak kenapa saya kena bertahan tuan-tuan? Kan, yang ini saya rasa semua orang tahulah kan, capai dream lah tuan-tuan. Capai dream. Okey, capai dream ni maksudnya macam mana tuan-tuan Maksudnya setiap orang ada perkara yang dia nak capai. Betul tak? Kan, dream ni dia terbagi kepada dua lah tuan-tuan. Kan, ada yang mungkin daripada segi material kan, ataupun mungkin bukan daripada segi material kan. Banyak aja sebenarnya dream yang kita boleh create ataupun boleh kita letakkan. Tapi benda ni penting tuan-tuan. Benda ni penting. Mungkin orang cakap, kenapa saya boleh stay? Sebab saya capai dream saya. Tapi bukan awal tu bukan macam tu. Nak capai dream ni dia ambil masa yang lama tuan-tuan. Kan, ada yang cepat, ada yang lama. Kalau capai cepat, alhamdulillah. Tapi kalau tak capai-capai, kena juga tunggu sabar kan. Orang kata sabar dan syukur kan. Kena ada dua sayap ni kan kalau nak stay lama. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kenapa perlu stay dalam industri takaful, tuan-tuan kena percaya yang tuan-tuan boleh capai dream tuan-tuan. Saya tak tahulah dream tuan-tuan apa. Tuan-tuan kena tulis lah. Kena buatlah dream board kan, yang kita buat setiap awal tahun kan. Saya sampai sekarang dream board tu ada. Tampal dekat dalam bilik kan. Sebab apa? Sebab nak tengok selalu. Dan nak bagi pasangan kita tengok. Ini antara dream lah tuan-tuan. Saya nak pergi holiday dengan family. Saya ada orang saya sayang lah tuan. Pasangan saya, mak ayah saya dan juga arwah nenek saya lah. Arwah nenek saya baru meninggal lah tuan-tuan. 28 hari bulan 9 hari tu. Memang sangat terkilan lah sebenarnya kan. Saat kita sedang naik, Allah tarik orang-orang yang kita sayang kan. Tapi rasa puas lah tuan-tuan. Rasa puas sebab apa? Sebab komitmen yang kita berikan kepada dia dengan apa yang kita ada. Kan, mungkin daripada segi masa, kalau macam nenek saya ni, mungkin apa yang saya boleh share daripada segi masa lah, dream masa. Dia 2 bulan sekali mesti nak pergi medical check up, pergi klinik kan. Jadi kita lah, walaupun cucu ramai, mungkin kita boleh volunteer lah untuk cakap Nek tak apa, hari Khamis saya hantar. Kan, macam tu lah. Maksudnya kalau nak beli barang dapur tak apa Nek, saya boleh call dia bila-bila masa kan. Betul tuan-tuan, orang tua ni kalau kita cakap call bila-bila masa memang dia call selalu. Kan, jangan tak lagak je lah nak angkat kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita ada orang yang kita sayang. Betul tak? Saya tak tahu lah, tapi semua orang ada orang kita sayang lah. Terutama mak ayah kita lah, mak kita lah. Kalau kita tanya selalu, kalau kita buat career talk pun kita akan tanya siapa orang yang you sayang. Jadi dia akan cakap mak dia kan. Jadi kalau mak you sakit, berapa hari you boleh jaga kan. Cerita sayang dengan mak, tapi bila seminggu mak tak sihat, jaga 2 hari je Sabtu Ahad.
Itu bukan sayang tuan-tuan. Kan? Itu bukan sayang kan. Tapi kalau sayang ni mesti lebih sikit lah. Tapi nak maksudnya tuan-tuan, yang ni lah. Betul dapat pergi menunaikan umrah dengan kawan-kawan kita kan. Kawan-kawan takaful kita lah. Okey, dan boleh beli rumah yang kita rasa selesa lah tuan-tuan. Kan? Tentang rumah ni tuan-tuan, bagi saya, pengalaman saya start dengan menyewa tuan-tuan. Start menyewa dengan pasangan saya lah. Start saya kahwin, saya pindah rumah daripada rumah mak saya. Setahun saya duduk rumah mak saya, lepas tu saya keluar rumah sewa. Saya duduk rumah sewa lah dekat Jalan Kebun. Amirul tengah Jalan Kebun kan? Ya. Jalan Kebun dah melahirkan ramai orang yang berjaya Amirul. Kan? Boleh lah tempat-tempat tu kan. Tapi nak bagi tahu, saya dulu menyewa kat sana lah. Kan? Jalan Kebun lah. Lorong apa lah, saya pun tak ingat kan. Tapi last kali saya duduk lorong universiti lah. Lorong cerdik sikit kan. Dulu tak masuk universiti, jadi duduk lorong universiti lah. Okay. Amirul je lah tahu kot. Orang lain mungkin tak tahu kan. Okay. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya duduk Jalan Kebun menyewa daripada 2 bilik, lepas tu pindah ke 3 bilik yang ada pagar. Sebab kita nak pergi dream house lambat lagi kan. Jadi kita duduklah rumah yang kita rasa kita nak. Mungkin bayar dia murah sikit. Tapi kita cakap dengan wife kita, tak apa. Kita sabar, kita tunggu. InsyaAllah kita dapat apa yang kita inginkan lah kan. Kita usahakan lah kan. Kita doa. Dan Alhamdulillah, Allah berilah rumah yang kita nak selesa lah tuan-tuan. Selesa ni maksudnya yang pasangan kita rasa selesa lah kan. Orang lain, orang mak ayah nak datang selesa kan. Kawan-kawan nak datang selesa macam tu lah. Okay. Itu capai dream lah tuan-tuan. Kenapa kita perlu bertahan jadi tuan-tuan kena ada 2 sebab lah. Kalau saya 2 sebab ni lah yang menyebabkan saya bertahan. Okay, next slide. Okay tuan-tuan, ada lagi. Impian yang dicapai bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk membahagiakan orang di sekeliling kita. Orang yang ada anak nak bagi kebahagiaan kepada anak dia. Betul tak? Dulu tak pernah terfikir, tapi bila dapat anak baru terfikir kadang. Ada orang sebelum dapat anak dah terfikir. Okay, next slide. Okay, kejayaan kita bila mana kita dapat menggembirakan orang kita sayang. Jadi special untuk tuan-tuan, saya bagi video. Okay, boleh play kot. Thank you. Wah. Silakan Haji. Sama-sama. Bos, sepatah dua kata? Kita berdua kata apa? Untuk hari ni? Untuk hari ni, Alhamdulillah, sangat-sangat hari ni dapat apa kan? dapat hadiah mak ayah mereka lah sebenarnya universiti mereka kan. Setelah diorang yang selalu support kita kan. Jadi kita dapat. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, Makcik ada ucapan sikit untuk hari ni? Terima kasih lah kepada Tok Puan isteri dan Tok Kawan tu lah kerana bagi kita merasakan kita baru. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tahniah Haji, terima kasih. Okey tuan-tuan, ini sedikit video lah tuan-tuan. Mungkin bagi orang dia biasa sajalah kan. Bagi orang yang mungkin selalu dapat kereta baru, biasalah. Tapi family saya dia tak pernah rasa kereta baru tuan-tuan. Tak pernah rasa. Kan? Dia macam ni adik-adik ramai kan, 6 orang kan. Keluarga pun bukan keluarga yang senang. Tapi Alhamdulillah lah, semua cukup lah kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Alhamdulillah, tahun lepas Allah berikan rezeki yang lebih sikit. Datang idea tuan-tuan, anniversary tu nak belikan kereta. Nak belikan kereta dan saya kata, mak jom kita pergi showroom sekejap, Proton kan. Kita tengok test drive kereta apa yang okey. Saya bukan nak beli tuan-tuan time tu. Saya kata dengan mak saya, test drive je lah. Kan? Test drive je tuan-tuan. Tapi bila mak cakap, Wan, kereta ni selesa lah. Tuan-tuan, bila mak ayah cakap kereta selesa kan, ayah cakap, okey lah kereta ni lah, seronok kan. Kita rasa macam, beli je lah. Saya plan akhir tahun tuan-tuan. Lalu sebelum PKP saya dah beli. Kan, betul PKP kan, best sangat PKP lagi kan. Jadi tak tahu lah lepas ni kan, PKP lagi kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, rasa macam, okey tak apa, kita submit you loan. Betul, Alhamdulillah approve tuan-tuan.
Cuma tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan, mungkin impian setiap orang berbeza-beza. Ada konsultan Martin, dia share dengan kita, dia bayarkan air kowi dekat mak ayah dia kat kampung. Itu pun antara dream tuan-tuan, antara dream yang kita boleh buat. Okey, cuma tuan-tuan, dream ni macam mana kita nak pastikan kita rasa macam nak capai tuan-tuan. Kita kena rasa macam mak ayah kita dah gembira sebelum dia dapat benda tu. Sebelum dia dapat, kita dah kena rasa benda tu, feel tu. Sebab kadang-kadang kita tak rasa macam, alah, mak ayah aku mesti tak happy kot aku bagi benda ni. Kita tak rasa feel benda tu tuan-tuan. Okey, jadi kita kena rasa benda tu dia orang happy sebelum kita bagi. Baru kita akan fight kau-kau. Okey, jadi tuan-tuan boleh tengok video seterusnya. Ini mungkin perasaan seorang ibu lah. Mungkin ada satu lagi video kot. Okey. Wow. So hari ni kita 7 hari bulan 4 kita ada dekat Pelabuhan Kelang. Kita meraihkan kereta baru pada ayah pada Cik Sofwan dan juga mak dia lah. Jadi apa perasaan makcik yang Sangatlah hari dapat kereta baru kan. Anak ni pula akan bagi tu. Kalau nak pergi sendiri lambatlah kot. Hari ni tak adalah. saya dipanggil ini kereta pertama yang baru. Ya, betul. Betul macam Betul. Jadi mesti perasaan tu sangat gembira dan sangat happy macam Kita gembira sedih pun adalah. Jadi aku percaya saya atas pencapaian Cik Sofwan sekarang. Selama dia buat kapakul ni kan. Dia apa yang percaya saya datang kerja dia. Alhamdulillah macam Okey makcik, nak tanya jugalah makcik punya perasaan hari ni dapat kereta baru. Warna merah pula tu, nombor plate cantik juga tu. Jadi apa perasaan makcik? Rasa syukur sangat banyak. Alhamdulillah. Adalah kita dapat anak yang begitu baik dengan kami, yang selalu menyokong kami, membantu kami. Terima syukur sangatlah. Okey, jadi saya personally syukur juga dapat leader macam dia tu. Baik. Saya pula diri sebab saya pula tak tahu nak cakap apa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada makcik. Teruskan mendoakan kerjaya Cik Sofwan. Okey tuan-tuan, ini sedikit short video lah tuan-tuan. Sebenarnya kita kena rasa perasaan tu. Kalau tuan-tuan tengok nombor plate tu NDR kan. NDR tu Nurul dan Rusman tuan-tuan. Saya memang beli je kat kawan saya JPJ. Saya kata, bang, boleh tak bagi nombor 718 kan? Lepas tu dia kata NDR ada. Saya kata ambil lah. Lepas tu cousin saya kata, Wan, NDR ni Nurul dan Rusman kan. Mak kau kan nama Nurul dan juga Rusman. Saya pun tak sangka tuan-tuan. Saya tak sangka benda tu. Saya kata memang Allah permudahkan lah. Allah permudahkan, dan saya tak plan benda tu pun nak bagi nombor plate yang sama. Dan pada hari anniversary, saya tak plan tuan-tuan. Yang saya tahu, saya kata saya nak bagi mak ayah saya kereta yang best. Dan Alhamdulillah ayah saya tahun ni dah bersara. Dan Alhamdulillah kereta ni dia boleh manfaatkan lah. Dia boleh manfaatkan. Mungkin kalau saya dulu beli sebelum bersara, mungkin parking kat rumah je. Jadi sekarang ni dia boleh balik ke kampung kan, pergi ziarah sana sini. Jadi dia boleh pakai kereta yang baru tu lah. Okey, jadi kalau kita tak ada benda yang besar tuan-tuan, benda kecil akan kita rasa besar. Itu maksud dia lah. Maksudnya kalau kita tak ada impian yang sangat-sangat besar, mungkin nak bangun pagi nak tarik selimut pun rasa susah. Betul tak? Kalau kita tak ada benda tu. Jadi tuan-tuan kena cari apa benda yang tuan-tuan rasa besar dalam hidup tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada mak ayah lagi, saya sarankan lah. Saya minta tuan-tuan untuk cubalah. Kita cubalah membahagikan. Betul, adik-adik ramai. Kan, orang lain pun boleh bagi kan. Tapi kita cubalah jadi orang yang pertama untuk berikan yang terbaik kepada mereka ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya dulu pun masa awal-awal buat takaful, mak ayah saya macam tak payah Wan, kerja kerajaan okey kot kan, tak payah. Sampailah satu tahap 2014 tu mak saya cakap, Wan, kau nak berhenti. Mak aku cakap macam ni, kenapa pula ni kan? 2014 saya kata mak saya berhenti, memang saya tulis surat je lah tuan-tuan, resign terus kan. Saya bagi kat CEO saya kata, tuan saya dah resign. Kan, dia kata, kenapa nak resign kan? Buat part time okey ke? Dia kata, bukan tuan. Pekerjaan sekarang okey, cuma saya nak ke arah bisnes, nak fokus. Dan Alhamdulillah dia luluskan dan Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni kita mulai. Tapi yang baru start join, mungkin tak nampak lagi tuan-tuan benda ni. Yelah, siapa yang tahu 5 tahun akan datang berlaku jadi apa kan? Tapi tuan-tuan kena percaya dengan apa tuan-tuan inginkan lah. Dan insyaAllah, Allah tu maha pemurah kan tuan-tuan. Dia maha kaya kan? Apa yang kita nak, setakat kereta tuan-tuan, kan, dia memang boleh bagi lah kan, cuma kita nak usahakan tu macam mana. Okey, jadi ini dua sebab tuan-tuan kenapa tuan-tuan kena bertahan. Saya tak nak tengok muka tuan-tuan besok dah tak ada dah industri. Saya tak nak tuan-tuan, ni satu cabaran untuk tuan-tuan. Tak kira lah tuan-tuan dah 5 tahun ke 6 tahun ke kan, tapi nak bagi tahu tuan-tuan kena bertahan dalam industri takaful.
untuk pastikan tuan-tuan boleh beri manfaat kepada orang. Yang kedua, untuk tuan-tuan capai impian yang tuan-tuan nak pada masa yang sama. Berikan impian family kita lah, insyaAllah. Okey, itu saja. Seterusnya, okey tuan-tuan, jadi macam mana kita nak orang kata nak bina empire kan? Bestnya bina empire kan? Dia punya soalan tu. Bestnya bina empire di Takaful. Kenapa tak bina empire dekat bisnes lain? Betul tak? Saya dalam 10 tahun dalam industri Takaful, kenapa best Kenapa best kan selalu orang tanya kan, kenapa best kan? Pertama tuan-tuan, dapat capai goal. Dulu kerja mungkin tak pernah fikir kan. Siapa yang pernah kerja makan gaji mungkin tak pernah fikir lah. Kerja 8, masuk balik 5 kan. Setiap hari kerja, Sabtu Ahad bos kata kerja, kena kerja. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila kita buat Takaful ni, yang bestnya kita dapat capai goal. Cuma tuan-tuan kena letak goal tuan-tuan. Macam saya dah selalu cakap dengan Martin Group, kita tak nak emosi agent pergi agensi lain. Jangan agensi Martin Group. Minta tolong sangat-sangat. Tolong. You nak masuk Martin Group boleh, tapi mesti quality agent. Kan dulu saya jumpa leader kat Melaka, dia cakap, Wan, boleh ke buat macam tu kan? Nanti tak ramai lah ejen kita bang. Bukan masalah ramai ejen ke tak ramai ejen. Dia masalahnya berapa ramai yang ada quality. Itu yang paling penting. Jadi tuan-tuan yang hadir hari ni, saya rasa memang quality consultant lah. Sebab hari Ahad kot. Ramai orang bersia-sia sekarang ni. Yang kita duk belajar ini, kenapa? Kan? Jadi maksudnya kita salah seorang quality consultant. Cuma kita kena letak goal kita tuan-tuan. Itu yang paling penting. Cuba tanya diri kita, berapa goal yang kita nak masa awal tahun hari tu? Kan biasanya awal tahun lain kan, akhir tahun lain. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, cuba tanya diri tuan-tuan, berapa goal yang tuan-tuan nak capai? Ini penting tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat bisnes Takaful, jangan main buat saja. Kena letakkan goal. Tuan-tuan. Saya punya pengalaman lah, dulu part time lah selalu kan. Alah, gaji dah ada sekarang kan. Ini buat yelah, side income. Akan nak buat melebihi daripada income yang hakiki kan. Terkejut pula nanti kan. Part time mestilah bawah daripada kerja hakiki. Tapi sebenarnya tak macam tu tuan. Sebenarnya tuan-tuan kena letakkan goal. Berapa yang tuan-tuan nak. Okey, kalau full time senang, tak payah pening kepala. Minimum 125,000 tuan-tuan PWP. Bila kita cakap letak goal mulalah. Nak letak goal, saya nak 80,000 tahun ni. Kau part time ke full time? Full time 125,000 minimum. Kalau nak MDRT tu bagus. Itu okey, kita lalukan. Tapi kalau nak bawah 125,000, tak payahlah bang. Sebab apa? Sebab full time kot. Kan? Tak ada kerja lain kan? Jadi, tuan-tuan, minimum kalau full time, you kena letak benchmark diri you 125,000 PWP. Kan? Kalau macam Kak Azila, Star Club, memang lagi power lah. Kan? Hafiq Kosil semua kan? Jadi, itu memang lebih-lebih lah power dia kan, tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kena letak goal dan you kena capai. Itu sebab bila kita berniaga ni, bukan bestnya berniaga tadi tuan-tuan, tapi bestnya bila kita capai goal kita. Maksudnya kita dah buktikan kat diri kita. Ada tak yang kat sini nak kurus? Dia selalu cakap aku nak 5 km kan. Bila bukan masalah kurus tu, tapi bila capai 5 km tu rasa macam puas kan. Tak kurus pun. Betul kan Amirul? Kan? Tak kurus pun kadang-kadang kan. Tapi rasa bila capai 5 km tu rasa aku boleh buat Betul tak? Sama juga tuan-tuan dalam bisnes Takaful. Bukan Star Club tadi, tapi kita dah bagi tahu kat diri kita, aku pun boleh buat 250,000 kan. Aku pun boleh buat Star Club aku pun boleh buat MDRT Macam tu tuan-tuan. Jadi bestnya kita bina apa yang Takaful ni sebenarnya bagi saya kita punya goal lah. Kita punya goal. Jadi kita kena letak lah. Kalau macam saya mungkin saya dah kena target 1 MDA, 2 MDA, 3 MDA kan. Saya pun dulu bermula dengan emosi agent je tuan-tuan. Emosi agent pula, emosi leader. Buat terhibur kalau mesti ingat lagi kan. Saya bermula dengan tu tuan-tuan. Jadi saya tak ada pandang rendah kalau tuan-tuan hari ni emosi. Tapi saya akan bukan pandang rendah lah. Saya akan marah ataupun saya akan rasa macam kecewa bila mana tuan-tuan tak tahu kat mana goal tuan-tuan. Sebab setiap orang boleh berjaya tuan-tuan. Yang bezakan kita mungkin kita tak tahu berapa goal kita. Sebab kan company dah letak 15,000, kita tak apa 15,000 cukup lah. Kita ikut company pula kan. Jadi dia macam satu benda yang tak elok lah. Jadi tuan-tuan letakkan balik apa goal tuan-tuan. Dan insyaAllah kita usahakan tuan-tuan. Tak capai tahun ni, tahun depan. Kan? Itu sebab kita kena bertahan dalam industri Takaful. Sebab tuan-tuan akan capai juga insyaAllah tuan-tuan punya goal tadi. Okey. Yang pertama dapat capai goal. Okey, seterusnya kan. Tuan-tuan boleh tengok kalau tuan-tuan capai Star Club setiap tahun, berapa potensial pendapatan. Saya saja tunjuk pendapatan ni tuan-tuan. Sebab apa?
minggu lepas ada konsultan saya, dia kata, Wan, aku punya income ni macam stagnan lah. Buat production dah lebih lah. Kan? Tapi macam stagnan lah. Kenapa lah? Kan? Dia tanya macam tu kan. Saya pula dengan Kak Imah time tu memang seronok lah. Bagus. Soalan ni memang kita bagus. Jom kita duduk dulu. Dia minum lagi. Padahal baru lepas minum tuan-tuan. Pergi minum lagi. Sebab tadi soalan tak jawab. Jadi kena pergi tempat lain pula kan. Minum lagi. Okay. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan tengok bila kita executive wealth planner tuan-tuan. Contohlah. Tuan-tuan dah 10 tahun dalam industri. Tuan-tuan akan start dekat income RM18,000 je. Walaupun setiap tahun tuan-tuan buat RM250,000. Jadi pastikan kalau tuan-tuan ada goal nak capai Star Club, tuan-tuan akan capai satu tahap nanti, tuan-tuan akan stagnan. Stagnan tu maksudnya apa? Income tuan-tuan akan pergi RM18,000. Kalau contohlah kawan-kawan kita hari ni ada yang buat PWP RM125,000 je. Dia punya stagnan income dia tuan-tuan RM8,000. Dia buat dah setiap tahun ni RM125,000 kan. Setiap tahun dapat award kan. Tapi sebenarnya income dia RM8,000 je tuan-tuan. RM8,000 je. Kalau bawah daripada tu, contoh dia buat RM75,000. RM75,000 kan. RM75,000 income ni RM4,000, RM5,000 je tuan-tuan. Kita boleh tahu dah. Tak payahlah tanya dia, betul ke lah income kau RM4,000, tak payah tanya tuan-tuan. Memang betul. Kan? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan akan sampai satu tahap nanti bila tuan-tuan letakkan goal, tuan-tuan akan ada satu tahap macam aku dah buat konsisten ni. Tapi kenapa income stagnan? Nanti saya akan cerita tuan-tuan. Kenapa income tu stagnan. Tapi nak bagi tahu kalau tuan-tuan buat executive wealth planner, inilah income yang tuan akan dapat RM18,000. Mungkin tinggi lah daripada kita makan gaji kan. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan. Okay, seterusnya. Okay tuan-tuan, dapat bina legasi. Ini yang paling penting tuan-tuan yang saya nak share dengan tuan-tuan. Bukan sekadar stay dalam industri takaful, tuan-tuan kena bina legasi, bina tim. Bina tim tuan-tuan. Legasi belum lagi. Belum nak transfer kepada pasangan, anak belum lagi tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu kena bina tim. Bila berniaga ni kena bina tim. Suka tak suka tuan-tuan, bila dah buat perniagaan kena bina tim. Kena tuan-tuan. Kena tu maksudnya apa tuan-tuan? Kena ada pasukan lah. Kena ada pasukan lah macam orang main bola lah. Mana ada orang main bola seorang-seorang tuan-tuan? Mesti ada 12 orang. 11 orang. Dah lama tak main tuan-tuan, jadi 12 pula. Okey, 11 orang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, mesti kena ada tim. Jadi siapa yang dah tahun kedua, tahun ketiga jadi konsultan tapi masih lagi kerja seorang-seorang kan? Tuan-tuan, please lah. Tolonglah ajak klien-klien untuk jadi konsultan. Tolong tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Diorang pun kena rasa apa yang kita rasa. Diorang kena rasa juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh capai 3,000 part time kan, tuan-tuan kena bagi kawan-kawan tuan-tuan yang kat luar sana yang mungkin ada masalah kewangan sekarang ni, mungkin diorang pun boleh capai 3,000 untuk part time. 3,000 mungkin boleh bayar hutang-hutang PTPTN diorang, kad kredit diorang, personal loan kalau kerja kerajaan. Betul tak? Bayar rumah diorang. Jadi benda-benda ni penting tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan kena bina tim. Afiq Qasim, bila nak jadi unit manager Afiq? Saja tanya kan, tengok usyuk Bila Afiq nak jadi unit manager? InsyaAllah lagi 2 tahun. InsyaAllah lagi 2 tahun. 2 tahun tu, yelah insyaAllah 2 tahun tu tahun bila? Sebab nanti tahun depan jumpa lagi, 2 tahun lagi insyaAllah. Tak boleh tuan-tuan, saya kena tahun dia. Baik, kena exact date lah. Tahun dia bila Afiq? Okay. 20, sekarang 22, sekarang 21. So tahun 2024 tak ada ikut mesti 2024 lah. 2024. InsyaAllah 2024 kan. Jadi kena tulis lah kat dream board tuan-tuan. 2024 saya jadi unit manager. Saya pun dah tulis dah Afiq 2024 UM1 Amin. Tuan-tuan jadi tak jadi nombor 2 tuan-tuan. Tuan-tuan tulis dulu. Sebab kawan-kawan saya yang masuk industri takaful bila saya tanya, bang, bila nak jadi manager? Tak, aku tak tahu. Dulu saya jadi jaga kaunter dekat Giant, dekat Tesco kan. Join dengan PMB. Bila saya tanya kakak-kakak tu yang dah lama join kaunter, saya tanya, kak, bila nak jadi manager? Jadi manager? Boleh ke? Bukan masalah boleh tak boleh. Masalahnya diorang pun tak tahu jadi manager bila. Ada satu kakak tu kan, dia 10 tahun jaga booth tuan-tuan. Saya kata, kak, akak bukan tak power, memang power pun. Tapi mungkin dia tak nampak lah. Tapi nak cakap tuan-tuan, nak cerita kat sini, tuan-tuan kena bina tim. Sekarang ni kita orang, ejen tahun pertama pun dah kena rekrut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak you bina agensi lebih cepat. Sebab macam saya jadi ejen pun lama juga. Tapi saya jadi full time ejen 2 tahun je. Lepas tu saya naik manager. Jadi saya sarankan grup saya yang dah 2 tahun jadi ejen, cepat-cepat kita develop team dan jadi manager. Jangan buang masa. Tak apa, kita struggle sama-sama. Saya cakap dengan dia, kita struggle sama-sama. Sebab apa? Sebab kita memang dah biasa struggle tuan-tuan. Dah biasa kerja susah kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan,
kita nak you all pun ada benda tu, capai benda tu. Maksudnya tuan-tuan pun kena pilih untuk jadi manager Kak Azila. Bila Kak Azila? Saya 2023 tengah ongoing. 2023, 2 tahun lagi. Okey, jadi sama-sama kita usahakan tuan-tuan. Kita usahakan. Macam saya nak kena usahakan jadi agency manager, tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan kena plan dan tuan-tuan kena bina team. Penting. Okey, penting sangat-sangat. Maksudnya bila PWP tahun depan masuk IUM. Biasanya macam tu lah dekat Pro BSN kan. Saya selalu cakap, tahun ni kita fight PWP. Okey, tahun depan you masuk IUM. Okey, kita pergi ke next level lah tuan-tuan. Kita ni bila kita tak ke next level, kita akan boring. Ya alamak, dah ni benda yang sama kan. Kita akan start lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita jumpa kawan-kawan yang sama. Bila IUM, kita akan jumpa kawan yang berbeza. Jadi dia akan membakar kita. Dia akan buatkan kita satu environment yang baru. Jadi kita akan rasa lebih semangat. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan kena bina legasi dekat Pro BSN. Ini yang paling penting. Jangan tukar-tukar company tuan-tuan. Sama. Saya cakap dengan kawan saya, you tukarlah mana company pun, dia punya game memang kena naik manager. You jangan pening-pening cari bisnes lain. Sama juga. You pergilah bisnes public goal pun you kena bina team. Ini you jadi agent public goal, you jadi agent Mama Sab, you jadi semua agent you ambil. Kan? Tapi sebenarnya bukan agent tu yang paling penting. Tapi macam mana you nak bina team you? Dekat mana? Dekat mana nak bina team? Itu yang paling penting. Jadi kalau macam saya, alhamdulillah tuan-tuan, memang saya daripada 2011 saya buat takaful, saya tak buat bisnes lain. Saya memang buat bisnes takaful. Mungkin belief saya lah ataupun mungkin passion saya kan. Memang mungkin happy lah dekat dalam bisnes ni kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan pun kena develop benda tu. Okey? Okey, seterusnya. Okey tuan-tuan. Saya dah kirakan tuan-tuan. Bukan saya lah. Ini sebenarnya company yang kirakan. Saya ambil balik kan. Okey, tuan-tuan boleh tengok bila tuan-tuan pilih untuk bina team, berapa potensi pendapatan. Tadi kita dah pilih jadi top consultant buat Star Club setiap tahun. Betul tak? 10 tahun kita buat Star Club. Bukan tak power tuan-tuan, memang power lah. Tapi sekarang ni macam mana? Kita daripada kosong ni, daripada agent biasa-biasa je. Kan? Tapi kita boleh bina income. Kan? Tuan-tuan boleh tengok, contohlah tuan-tuan tahun ni 2021. Okey, contoh Amirul 2021 berapa production you Amirul? Alamak, tanya production pula kan. Ada ke buat sharing tanya production orang kan? Boleh? Boleh. Nak buka takaful net tak sempat pula kan? Tanya direct Boleh. Tanya je. Amirul boleh ke? Boleh. Okey, Amirul Akmal berapa? 59. Okey, 59. Okey, tuan-tuan. Mungkin tahun ni boleh pergi berapa target goal? Goal berapa? 125. Target 125. Okey? Mungkin dah pergi ke 2019 punya kalau tengok Zero to Hero tu kan. Dia punya cara kan. Okey? Dah pergi kepada 125 webinar. Tapi contohlah tuan-tuan hari ni tak boleh nak buat PWP. Baru tahun pertama buat takaful. Tuan-tuan buat 75k je part time. Betul tak? Mungkin ada kawan-kawan kita yang hari part time kan. Saya dulu tak nampak benda ni tuan-tuan. Saya kata aduh kan. Jadi sekarang ni new consultant masuk saya tunjuk terus. Saya kata bang kau jangan bawa masa lah. Kalau muda lagi okey lah tuan-tuan. Masa saya join dulu umur 22, sempatlah buang masa sikit kan. Tapi kalau tuan-tuan yang dah masuk sekarang umur 30, nak buang masa lagi, akan umur 40 besok baru nak buat betul-betul. Time tu kesihatan dah tak ada. Betul tak? Jadi benda tu kena start awal. Kena start awal tuan-tuan. Jadi jangan buang masa tuan-tuan. Jadi sekarang ni contoh lah. Sekarang ni contoh siapa yang tahun pertama jadi agent lah? Ada ke? Ada. Ramai je dalam ni Y1. Naim agent tahun pertama? Tak. Siapa? Y1, Rosita, Nazia. Okey, kita ambil Rosita. Okey, Rosita kan? Rosita, okay. dari Johor. Dia daripada Johor. Wow, jauh kan? Yes. Okey. Contoh, tahun ni dia buat tahun ni dah buat berapa dah? Tanya lagi. Okey? Ita ambil Ita, jawab Ita. Saya baru 9,000 9,000. Okey. 9,000 okey. Jadi you kena fight untuk buat sampai you dapat 50,000 ke atas untuk dapat bonus kan. Step yang pertama. Macam saya selalu macam ni tuan-tuan, saya kalau kita letak tinggi-tinggi sangat kita rasa macam jauh je kan. Tapi saya akan cabar step by step lah. Macam naik tangga lah tuan-tuan. Kalau saya akan naik sikit-sikit tau. Sebab saya tak nak bagi saya stres. Ya sebab kita kena kerja happy kan. Tapi ada orang dia suka stres. Kena tengok lah diri tuan-tuan yang mana. Tapi kalau saya suka happy. Jadi saya akan letak 50 50 kalau capai. Okey, contohlah Rosita dia letak tahun ni sebab sekarang baru 9,000 kan. Mungkin dia letak 50,000.
Ataupun kita ambil yang sama dah tuan-tuan, 75,000. Okey, 75,000. Jadi bila tahun ni dibuat 75,000 tuan-tuan, tahun 2022 insya-Allah nanti dia kena fight buat 125,000 pula. Double. Dia kena buat double. Kalau tuan-tuan tengok dia punya progress ni dia buat double. Okey, time tu masa dia buat double tu tuan-tuan, 2029 income dia dah 3,800. 3,800. Okey, tahun seterusnya dia buat Star Club tuan-tuan. Rosita tadi dia buat Star Club pula. Okey, time tu tahun 2020, time tu dah time 2023 lah insya-Allah, yang 2023 dia dah ada income 8,000 tuan-tuan Star Club. Cuma beza dia, Rosita ni dia clear dengan career path dalam industri takaful. 2024 dia terus jadi UM1 tuan-tuan. Dia terus jadi UM1. Okey, dengan production group 1 hingga 1.5 juta. Jadi dia akan capai 16,000 tuan-tuan. Dia akan jadi 16,000. Betul tak? Cuma ada orang tanya, kalau separuh? Alah tuan-tuan, kalau separuh bagi 2 je lah. Kan? Dapatlah berapa? Jangan pening-pening kepala tuan-tuan. Calculation ni kan mudah kan? Kalau production tu separuh, bagi separuh je. Okey, cuma kita nak bagi tahu ini career yang you kena lalui. Okey, 2023 UM1, UM2 berapa? Lepas tu 2025 jadi AM. Tuan-tuan kena clear career path ni tuan-tuan. Kena bina team tuan-tuan. Macam saya, kalau agent datang, saya kata saya bukan cari agent. Saya develop manager lah sekarang. Masa kita pilih 10 orang yang kualiti tuan-tuan, kita pun sebenarnya tak larat tuan-tuan nak jaga ramai-ramai. Kita pun rasa macam tanggungjawab tu sangat-sangat besar. Kan? Bila ramai-ramai, tak boleh nak deliver tanggungjawab tu kan. Jadi biar sikit, tapi kita boleh selalu jumpa, boleh selalu share. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, ini career yang tuan-tuan kena lalui dan tuan-tuan kena buat betul-betul. Kena tuan-tuan. Tak ada jalan lain dah. Memang tuan-tuan kena develop team dan kena lahirkan manager lebih ramai. Ini memang game dia tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pening-pening tuan-tuan Ini game dia. Kalau tuan-tuan ada impian nak dapat 151,000 income, kalau tuan-tuan ada impian ni lah. Kan? Saya dulu pun macam 1,000 buat apa ni banyak-banyak sangat kan tuan-tuan. Bukan masalah banyak ke tak. Masalahnya macam ni kita nak capai. Kita kena usaha dulu tuan-tuan. Nanti dah dapat, tahulah nak buat apa. Kan? Ada orang cakap banyak pun tak cukup, sikit pun tak cukup kan. Tapi biarlah banyak kan orang cakap kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, duit-duit ni saya selalu bagi tahu lah dekat orang saya kata, kita kerja kuat-kuat ni pun kalau kita berjaya kan, bukan kalau lah, kalau kita memang nak berjaya sebab apa? Sebab kita nak bantu mak ayah kita. Kan? Kita nak bantu family kita. Kalau macam saya tuan-tuan, mak ayah mentua saya pun dah tak kerja. Dan dia jadi tanggungjawab saya juga. Untuk setiap bulan saya belikan barang dapur semua. Jadi benda tu tanggungjawab lah tuan-tuan. Bukan bermaksud bila kita dapat income banyak ni untuk kita enjoy saja. Kan? Tapi nak bagi tahu banyak orang sekeliling kita akan dapat manfaat. Percaya tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sekarang RM3,000 income pun tuan-tuan dah banyak sedekah, banyak bantu orang, tolong sana tolong sini kan. Tuan-tuan bayangkan kalau income tuan-tuan RM30,000. Kalau sekarang RM3,000 pun tuan-tuan bayar zakat konsisten RM50, RM100 kan. Tuan-tuan bayangkan kalau income tuan-tuan RM30,000, berapa zakat tuan-tuan keluarkan nanti? Tuan-tuan kena fikir macam tu tau. Saya pun macam betul lah kan. Sebab benda tu tuan-tuan dah buat. Cuma sekarang ni mungkin kekangan masa, mungkin kekangan duit membuatkan tuan-tuan tersekat untuk beri kebaikan. Jadi ini benda yang tuan-tuan kena faham, kena tahu career dalam industri takaful macam mana. Jadi tuan-tuan jangan pening-pening kepala nak cari bisnes lain, nak buat macam mana kan. Tak perlu. Kalau macam saya dengan Kak Emma ni, kita orang cari jalan macam mana nak develop team lagi. Macam mana nak bagi ramai-ramai orang berjaya. Macam mana nak buat apa. Nak kena belajar macam mana. Jadi benda tu yang kita selalu fikir tuan-tuan. Bukan fikir masalah kan. Bukan fikir masalah ni kan PKP kan. Dan kan kena 3 dos, 4 dos, 5 dos kan. Bukan fikir tu tuan-tuan. Tapi kita fikir macam mana nak growkan lagi bisnes kita ni supaya lebih ramai lagi orang yang akan dapat manfaat daripada bisnes kita. Okey, seterusnya. Okey, nombor 2 tadi tuan-tuan, bina legasi. Kita harap tuan-tuan besok insya-Allah bila kita jumpa nanti tuan-tuan pun ada grup sendiri. Okey, dan alhamdulillah tuan-tuan, syukur sangat-sangat Allah izinkan 2021 tuan-tuan zaman PKP ni Million Dollar Agency. Siapa pernah terfikir tuan-tuan 2016 naik manager baru 400,000, tiba-tiba 2021 betul lah tuan-tuan, sebab naik tak strong. Kalau PMB tuan-tuan naik kena strong. 1.3 baru naik. Kita kalau macam saya cakap Kak, kita bukan PMB kan. Kita yang kena buat rule group kita. Tapi nak bagi tahu kita dulu naik tak strong sangat kan. Sekadar naik orang cakap 300-400 kan naik kan. Jadi struggle lah nak bina team. Tapi alhamdulillah lah orang cakap boleh berjaya jugalah. Maksudnya bukanlah berjaya sangat kan 1 juta je, tapi nak bagi tahu bolehlah capai Million Dollar Agency yang orang-orang nak kan selalu. Betul tak? Yang company pandang tu orang cakap kan.
Tapi nak bagi tahu peluang tu ada untuk kita capai. Sama juga dengan tuan-tuan sekarang. Mungkin sekarang ni 50,000 je. Tuan-tuan pun besok insyaAllah bila tuan-tuan stay long dalam industri, tuan-tuan boleh capai PWP, boleh capai Star Club, boleh capai NDRT. Cuma tak tahu bila tuan-tuan. Tapi kita kena usahakan goal tu lah. Okay? Okay, seterusnya 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Tahun ke-6 tuan-tuan kan? Tahun ke-6 kan? Tapi okey lah. Okay? Okey tu maksudnya apa tuan-tuan? Okey tu bermaksud income tuan-tuan alhamdulillah tak akan menyusut. Dia tak akan stagnan tau income tu. Maksudnya kalau kita jumpa orang yang buat Star Club setiap tahun, dia akan stagnan tau. Jadi dia akan stress lah, kenapa aku dah buat macam ni kan, tapi income sama kan, ini mesti company salah kira ni. Kita biasa lah tuan-tuan, yang paling senang kan salahkan orang, betul tak? Kita mesti salahkan company kan, nak salahkan diri sendiri tak sanggup kan. Tak sempat lah Safwan nak fikir macam tu. Tak sempat. Terlalu busy. Okay, ini special. Kalau tak sempat nak fikir tu special lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, nak bagi tahu bila tuan-tuan stagnan tu, tuan-tuan kena fikir macam mana nak bagi naik. Itu yang paling penting, betul tak? Jadi benda-benda ni sangat-sangat mempengaruhi lah untuk kita konsisten ataupun untuk kita stay dalam industri ni. Okey, yang ketiga tuan-tuan, kenapa best bina legasi di PRUBSN. Yang ketiga tuan-tuan, kita ada skill yang positif. Betul lah macam Kak Azila tadi cakap, tak sempat nak fikir negatif. Betul lah, tak sempat tuan-tuan kan, tak sempat nak fikir negatif. Sebab apa? Sebab kita pilih orang yang kita nak berkawan dalam industri ni. Kan bila kita masuk join macam-macam kelas, kadang-kadang ramai kawan kita kawan kan. Kalau macam saya kawan macam tu je lah. Kan? Tapi kawan saya yang seorang yang kita betul-betul kawan yang ni, Puan Hashimah lah. Kan? Kita kawan betul-betul lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bukan kita memilih kawan, tapi kita takut bila kita salah pilih kawan tu mempengaruhi kita. Bila kita ni tak kuat tuan-tuan, lemah imannya kan, takut kita terikut dia. Jadi kita kawan dengan, kita pilih lah kawan yang kita nak kawan. Jadi kalau tuan-tuan nak capai MDRT, tuan-tuan kawan dengan orang MDRT. Saya tengok PMB punya program lah, mentor-mentee, bagus lah program tu kan. Orang tu dah MDRT, dia kawan dengan orang ni jadi MDRT juga kan. Maknanya benda tu betul lah. Maknanya circle yang you pilih tu akan membentuk diri kita. Betul tak? Jadi benda ni penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jadi leader, tuan-tuan kawan dengan leader. Jangan kawan ramai dengan ejen. Kan? Dalam industri takaful boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tak ada. Kalau dulu masa makan gaji kat kerja kerajaan, selalu ada masalah. Dia kata 41 tak boleh kawan dengan 27. Nak pergi minum tak boleh. Saya kata kenapa pula macam tu? Kan sama je. 41, 44 tak boleh kawan-kawan dengan 17. Saya kata apa benda-benda ni kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dalam industri takaful, UMDRT ke, USAM ke, UAM ke, UUM ke, you boleh kawan dengan siapa-siapa orang yang you nak pilih kan. Jadi kalau saya pilih kawan dengan Puan Hashimah lah. Sebab apa? Sebab ini orang yang paling rapat lah, yang bentuk kita kan, yang kita percaya dalam business ni. Tuan-tuan pun sama lah, mesti leader tuan-tuan kan. Jadi benda tu penting lah untuk kita cari ilmu, kita minta apa yang perlu kita minta doa kan, macam-macam lah yang kita perlu dapatkan daripada mereka ni, supaya kita pun boleh dapat apa yang diorang nak. Saya selalu cakap, kalau dulu kita makan gaji, bos kita pakai kereta macam tu, kita tak boleh dapat. Sebab kita kena jadi CEO boleh dapat, kena dapat jawatan tu. Tapi dalam industri takaful, dulu leader saya, dia ejen tuan-tuan. Saya pun ejen masa-masa awal dulu. Saya kata saya ejen, dia pun ejen. Okay, lepas tu dia naik unit manager kan. Tapi saya kata saya pun nak jadi unit manager. Betul tuan-tuan. Lepas tu kita naik unit manager, duduk sebelah-sebelah bilik pula. Mana pernah terfikir tuan-tuan, jumpa dekat booth 2011 kan, tiba-tiba sekarang duduk sebelah-sebelah bilik pula kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, apa dream yang dicapai, kita rasa macam saya pun nak juga Kak Emma kan. Dia keluar kereta, saya kata saya pun nak juga kita pun beli juga. Betul, boleh capai juga tuan-tuan. Maksudnya leader kita gambaran diri kita lah tuan-tuan. Gambaran lah. Maksudnya leader tu gambaran diri kita di masa akan datang. Boleh ke cakap macam tu? Boleh lah tuan-tuan walaupun kadang-kadang tak tepat sangat lah, tapi macam tu lah. Okay? Jadi circle yang positif ni penting untuk tuan-tuan ada. Dan inilah yang best bagi saya, sebab orang bisnes ni dia tak pernah cerita benda-benda yang negatif kan. Jadi bila kita buat bisnes takaful ni, ini yang kita akan dapat lah, circle yang positif. Okay, seterusnya. Okey tuan-tuan, yang keempat, dapat bina agency bersistem. Siapa yang tahu dulu Martin Group ni kita tubuhkan baru lagi tuan-tuan. Sangat-sangat barulah 2018. Bulan 7. Itu nombor plate kereta kita 718 tuan-tuan. Sebab kita tubuhkan bulan 7 2018. Selalu orang tanya 718 tu apa kan? Saya kata itu tahun kita tubuhkan. Senang nak ingat. Takut lupa besok dah lama-lama kan, dah tua kan. Terlupa pula. Bila lah Martin ni tubuhkan? Sekarang boleh lah kan. Tapi besok dah lama lupa kan. Jadi kalau lupa tengok nombor plate tu
bulan 7 2018 macam tu lah. Okey, jadi kita dulu memang tak ada sistem tuan-tuan. Maknanya memang dulu money sharing tak ada kan. Apa recharge program ni tak ada lah. Kalau kita panggil agensi monthly gathering tak ada lah. Benda-benda ni semua tak ada tuan-tuan. Jadi kita belajar lah. Saya rasa tuan-tuan pun kenal kot Tuan Ais Raidi kan. Kita belajar dengan dia lah. Misri pun belajar dengan dia dulu kan 2016 dulu sama-sama kan. Okey, kita invest duit, kita belajar. Ini pun insyaAllah tahun depan pun kita invest lagi, kita belajar lagi dengan dia. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita boleh bina agensi mengikut gaya kita. Gaya kita ni maksudnya gaya yang bagus lah tuan-tuan, bukan tak bagus kan. Maksudnya kalau dulu kita tak ada money sharing yang teratur. Jadi sekarang kita boleh develop. Bila kita nak money sharing, kalau dulu kita tak ada sistem nak reward agent ni tak ada. Kan? Dapat champion lah kan. Tak ada nak buat poster kan. Kalau Ittihad ni poster dia saya catat, saya pun macam teruja kan. Flower gila poster dia kan. Poster kami biasa-biasa je. Slide saya pun diorang buat kan tuan-tuan. Memang bagus lah. Kan? Nampak macam ada guru-guru sikit kan. Okay. Jadi benda tu bagus lah tuan-tuan. Maksudnya bila ada sistem, bestnya apa tuan-tuan? Bestnya tuan-tuan mudah bina tim tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita nak bina tim, kalau tak ada sistem tuan-tuan, memang susah. Macam contohlah Kak Azira kan, dia nak bina tim dia tak ada sistem. Dia tak Ijtihad ni tak ada sistem. Dia tak tahu macam mana money sharing, nak monitor agent macam mana, semua tak ada, semua tak tahu. Jadi kita pun takkan nampak nanti kalau aku rekrut macam mana aku nak develop tim ni, macam mana kan. Jadi dia akan jadi susah tau tuan-tuan. Itu sebab kalau kita tengok small group ni, bukan kadang-kadang dia tak boleh nak berjaya, tapi sebab dia tak ada support sistem yang kuat dan dia kena buat. Itulah benda yang kita lalui tuan-tuan. 2016 kita tak ada. Betul Puan Hashimah dia pernah MDA 2015, tapi itulah sekali kan. Lepas tu kita tanya Kak Iqmah macam nak repeat lah. Tahu lah Kak Iqmah pun tak tahu nak repeat macam mana kan, sebab buat je tiba-tiba dapat kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan time tu macam Kak Iqmah tak boleh macam ni kan. Kita macam mana kita nak bagi orang lain pun dapat. Maknanya kita nak transfer MDA tu kepada kita punya new leaders. Dia pun boleh buat juga dengan dia follow sistem tu kan. Jadi kita nampak benda tu kita kena develop. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah ada, tuan-tuan kena involve dalam tu. Tuan-tuan kena join money sharing dia, boiler room dia, apa lagi, weekly sharing dia, apa-apa program lah yang agensi anjurkan supaya bila tuan-tuan join, bila tuan-tuan rekrut senang. Orang yang follow tuan-tuan pun nanti dia akan masuk dalam sistem tu juga. Macam saya nak coach semua pun saya tak larat tuan-tuan. Jadi kita ada bantuan daripada segi kapten kita kan. Dia orang yang akan support kita punya program. Nak bagi tahu bukanlah kita yang hebat pun sangat kan. Tapi sebenarnya Allah hadirkan orang-orang yang bagus, yang boleh bantu kita untuk kita naikkan kita punya group ni. Maknanya bila kita doa, ya Allah berikanlah aku tim yang bagus kan, yang quality consultant. Jadi Allah berikan quality consultant lah tuan-tuan. Kan dulu kita doa quality client kan. Jadi sekarang ni Allah berikan quality consultant untuk kita develop tim kita. Jadi tuan-tuan kena pastikan, tuan-tuan kena tahu sistem yang tuan-tuan guna. Walaupun tuan-tuan baru join kan, macam Rosita tadi dia baru join, tapi dia kena tahu, dia kena faham Ijtihad ni dia pakai sistem apa, macam mana dia berjalan. Kadang-kadang kita ni ikut je, tapi tuan-tuan kena ambil tahu. Kenapa money sharing kena buat pagi kan, kenapa tak buat malam, contoh kan. Jadi tuan-tuan kena faham benda tu. Kalau ejen baru nak masuk kelapa kan, selalu AFT ke apa kan, tuan-tuan kena belajar benda tu supaya bila tuan-tuan belajar benda tu, tuan-tuan tahu bila rekrut nak bina tim kat mana dia orang nak masuk. Okey, dan dia boleh bantu untuk tuan-tuan grow kan. Itulah yang berlaku dekat KFC, McD, Starbucks semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kan, dia orang ni semua dah bersistem, tak ada masalah. Itu sebab dia boleh grow dan dia boleh buka cawangan. Tapi kalau kedai-kedai orang-orang kita ni, minta maaf cakap, dia bukan tak boleh nak grow, tapi dia tak ada sistem tu. Jadi bila dia ada sistem, dia automatik dia akan buka branch, dia akan buka cawangan. Macam tu lah tuan-tuan. Okay, next sesi yang terakhir kot poin saya. Dah nak pukul 12 lah. Okay tuan-tuan, last kali, dapat terus memberi manfaat. Okay, kenapa best ni tuan-tuan, bina team, bina legasi dekat Takaful ni tuan-tuan, kita boleh terus beri manfaat kepada orang kat luar sana. Ada kalau klien kadang-kadang dah 10 tahun dah tak ada dah commission tuan-tuan, tapi baru Allah uji dia masuk hospital kan. Setakat ni saya dalam bisnes Takaful 10 tahun ni, klien saya yang meninggal ada 2 orang dah yang saya dah uruskan. Okey, yang penyakit kritikal ada 3 orang ke 4 orang macam tu tuan-tuan. Buah pinggang ada, kanser ada. Kalau buah pinggang ni best sikit lah tuan-tuan. Bukan best buah pinggang tu tuan-tuan, sakit tu bukan maksudnya kita boleh bantu klien kita lah. Maksudnya setiap bulan dia akan dialisis. Benda tu real tuan-tuan. Memang setiap bulan saya akan datang rumah klien ni, ambil
Resit tu untuk kita claimkan setiap bulan tuan-tuan. Selalu klien saya kata, Wan, aku dah lama tak jumpa kau. Boleh bang kalau nak jumpa selalu. Tapi itulah, orang yang selalu jumpa ni memang orang sakit kan. Tapi kalau abang tak jumpa selalu tu bagus, macam abang sihat. Dan kita jumpa mungkin setahun sekali lah. Kita bagi diary ke kalender insyaAllah kan. Benda tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kita boleh terus memberi manfaat lah. Dan bestnya kalau macam saya, kawan-kawan saya lah. Kawan-kawan saya yang kena sakit kritikal ni, kawan-kawan yang kita boleh tengok live dia lah tuan-tuan. Kan, maksudnya bila dia sakit bukan live dia terus jatuh tuan-tuan. Macam mana takaful ni boleh maintainkan lifestyle dia. Dia boleh pergi jalan macam biasa, anak dia boleh sekolah macam biasa kan. Polisi dah free kan, dapat pula plan tu 1,000 sebulan. Jadi kita rasa macam happy lah kan. Kita rasa macam happy dan tu satu tanggungjawab dan membuatkan kita rasa bersemangat untuk pastikan orang lain pun kena bina empayar dekat takaful ni. Jadi kita nak tuan-tuan pun sama. Rasa kemanisan tu. Kalau saya je rasa kemanisan tu, nanti tak best lah tuan-tuan. Kan kalau kita tengok dekat perubatan ni, managers yang muda-muda jarang nak jumpa tuan-tuan. Kita akan tengok muka yang sama je. Betul tak? Baru 2-3 tahun ni baru nampak muka-muka baru sikit lah. Kan? Kalau tak dulu orang yang sama je. Jadi tuan-tuan, kita kena ubah. Kita kena bangun. Kita kena pastikan kita pun boleh buat insyaAllah kan. Okay? Jadi dapat terus memberi manfaat lah. Ini yang seronok lah. Ini klien saya masa dekat tempat praktikal dulu, Jabatan Audit Negara. Saya praktikal. Ini jumpa dia, lalu tu dia ambil plan lah, dia kena denggi. Ini kawan sekolah saya lagi seorang ni, New Year dia cedera berat, dia masuk hospital kan. Jadi kawan-kawan lah tuan-tuan Okay, seterusnya seterusnya sebelum saya habiskan kita punya sharing hari ni, kita punya perkongsian tuan-tuan, saya ada satu video untuk tuan-tuan, kura-kura dan juga Arnab saya tinggalkan. Okay. Okay, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan belajar daripada video ni? Cuba tuan-tuan share sikit. Apa yang tuan-tuan nampak? Ambil share apa yang awak nampak. Apa yang tuan-tuan nampak? Daripada cerita kura-kura dan juga Arnab ni. Naim, cuba share sikit Naim. Jom Naim, go. Sorry, saya tak fokus tadi. Okey, siapa yang fokus tadi? Okey. Ashikin mungkin boleh share. Apa yang dia nampak? Arnab tu dia ada distraction. Lepas tu dia tak boleh nak fokus. Dia tiba-tiba kura-kura tu pergi dulu. Jadi apa yang you belajar? Fokus. Fokus. Lagi? Ada tak benda lain? Lepas tu biar lambat asal boleh capai kot. Okay, thank you. Biar lambat. Bahaya juga kalau lambat selalu kan, tapi sampai juga kan. Tapi alhamdulillah kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dalam bisnes takaful ni ada 3 agent kategori tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, dia memang buat sangat-sangat cepat. Tapi dia tak lama dalam industri ni tuan-tuan. Kita tengok kawan kita buat MDRT kan, Star Club kan. Tiba-tiba tahun depan boleh tengok pun dia tak ada dah dalam industri ni. Okay. Yang kedua tuan-tuan, jenis agent yang dia buat memang slow. Tadi macam Syikin cakap kan, dia buat slow kan. Tapi dia pergi MDRT tuan-tuan. Dia capai juga MDRT. Kan, mungkin lepas 5 tahun, lepas 10 tahun baru capai MDRT. Dan yang paling penting tuan-tuan, agent yang ketiga ni, dia buat cepat dan stay lama. Ini yang susah nak cari tuan-tuan. Maksudnya dia boleh MDRT, tapi dia boleh stay lama dalam industri ni. Jadi tuan-tuan pilih, tuan-tuan nak jadi yang mana? Kan, yang berlari cepat, betul tak lama dalam industri, yang berlari lambat tapi lama, dan yang ketiga berlari cepat dan lama. Tuan-tuan pilih nak yang mana? Kalau saya, seriously saya cakap saya yang kedua tuan-tuan. Saya yang kedua saya memang macam Arnab tadi lah. Macam Arnab pula, macam kura-kura tadi lah. Memang slow lah tuan-tuan. Kan, kalau leader tak sabar dulu, saya rasa dia tak ada lah kot dalam industri kan. Tapi nak bagi tahu mungkin yelah, kita pun tunjukkan komitmen dan leader pun bantu kita, dan alhamdulillah kita boleh stay lama. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kejayaan tu memang pilihan kita. Kita yang pilih tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan nak fokus tak nak fokus, tuan-tuan yang pilih. Contoh kan, hari ni tuan-tuan nak hadir tak nak hadir, tuan-tuan yang pilih. Betul tak? Ada kawan-kawan kita tak hadir pun. Kita satu grup WhatsApp yang sama, tapi ada kawan kita dia tak pilih untuk hadir.
Dia pilih untuk berjalan, tapi ada orang pilih berjalan dan hadir. Jadi kita juga yang buat pilihan tuan-tuan. Kita yang buat pilihan. Ada orang di balik kampus tapi hadir juga. Kan? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kejayaan itu pilihan. Maksudnya kita yang kena pilih. Maksudnya tuan-tuan yang kena pilih dalam industri takaful ni, tuan-tuan nak jadi apa? Mungkin leader boleh guide sahaja, tapi kita lah yang kena buat decision. Dan nak buat decision ni bukan senang tuan-tuan. Kan dulu nak part time, nak pergi full time pun nak buat decision bukan senang tuan-tuan. Kan solat istikharah dah banyak kali dah. Allah dah tunjuk ni, tak percaya juga kan. Nanti kan. Tapi dah tunjuk dah. Allah dah tunjuk dah dia kan. Tapi tak percaya kan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kejayaan tu pilihan dan ramai orang kat luar sana sebenarnya nak tengok kita berjaya. Itu yang tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan kena sedar. Sebenarnya pasangan kita nak tengok kita berjaya tuan-tuan. Dia mungkin tak bagi tahu kita, tapi sebenarnya dia nak kita berjaya. Anak-anak kita nak kita berjaya. Mak ayah kita nak kita berjaya. Leader kita nak kita berjaya. Agensi nak kita berjaya. Cuma mungkin kita tak tahu. Jadi sekarang ni tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan sampai ke destinasi yang tuan-tuan nak tuju. Goal yang tuan-tuan nak capai ataupun dream yang tuan-tuan nak capai. Okey? Biar lambat asal selamat kan. Jadi itu benda yang penting dan paling penting tuan-tuan capai kejayaan yang tuan-tuan nak capai. Okey? Itu saja. Ada lagi ke? Saya rasa tak ada dah. Itu je kot. Okey, penutup dia. Ada penutup tadi kan. IDIFAA tuan-tuan. Kat grup saya letak ni lah dekat nama grup. IDIFAA dekat 8J4 Martin Group. IDIFAA ni apa tuan-tuan? I do it for Allah always lah. Okay, apa pun yang berlaku tuan-tuan, klien reject kita, klien marah kita kan, itu inti dah apa benda pun, kita cakap tak apalah, aku buat ni sebab kerana Allah. Itu je tuan-tuan. Okay, I do it for Allah always. Itu je tuan-tuan, kita ingat tu je lah kan. Susah macam mana pun kita cakap dengan diri kita, aku buat ni kerana Allah kan. Tak close pun aku cakap aku buat ni kerana Allah. InsyaAllah Allah akan bagi yang terbaik. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, Sofan, sementara tu Sofan mungkin boleh tengok WhatsApp sekejap. Oh, tengok WhatsApp tak sempat nak tengok. Serius. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Okay, so actually ada 2 sahabat respon dan telah bagi soalan kan, tahniah Noh dan juga Akmal. Jadi kat sini Cik Sofwan akan kongsikan dan jawab soalan Noh dengan Akmal ni. Jadi mungkin Sofwan boleh jawab dulu soalan daripada Noh. Sofwan dah bagi dah jawapan kat saya, saya tak sempat masukkan. Okey, boleh. Saya baru bagi tadi kan. Tengok balik WhatsApp cakap Kak Bin suruh saya apply kat WhatsApp kan. Tapi tak apalah, hari ni ada masa lagi. Jadi untuk jawapan Noh ni, pertama tip untuk konsisten dalam industri takaful, saya rasa dah ada jawapan lah. Betul tak? Pada Nur Hasia, Noh ada jawapan, dah dapat jawapan ke? Macam mana nak konsisten? Ya, saya Dah ada dapat jawapan dah macam nak konsisten ni? Apa yang you dapat? Cuba Noh cerita apa yang Noh dapat tadi, perkongsian pada Sofwan. Tuan-tuan, leader ni bila dapat bukan dapat saja, kita kena tanya juga apa yang dia dapat. Yes. apa yang saya dapat, macam kita kena fokus lah kan. Fokus macam mana? Maksudnya macam mana? Fokus dengan, macam mana tu? Dengan kita buatlah, teruskan apa yang kita apa yang kita kena buat tu. Maksudnya tadi kalau ikut slide yang saya share tadi, kalau nak bertahan tadi, apa yang kita kena buat? Ada 2 benda. Yang pertama adalah slide yang saya share tadi kan, kenapa kita perlu bertahan tuan-tuan dalam industri takaful ni. Yang pertama tuan-tuan, macam mana kita nak bertahan? Yang pertama, mungkin ada kawan-kawan kita yang lain nak bantu. Ada no? Kita kena dengan niat lah. Okey. Awesome. Okey, yang kedua? Lepas tu kita apa yang kita buat tu untuk capai impian kita. Okey, yes, awesome. Betul. Baru dah rasa macam betul sampailah tadi kan. Takut tadi betul ke apa. Okey, thank you. Okey, lepas tu yang kedua, cara untuk approach prospek sama ada melalui direct approach, direct call atau WhatsApp. Okey. Jadi macam mana tuan-tuan? Kan? Macam mana cara approach prospek sama ada melalui direct approach ni? Macam mana approach? Biasanya macam mana? Macam mana kita buat? Okey? Kalau saya tuan-tuan, saya share lah, tak ada betul, tak ada salah tuan-tuan. Kalau saya, kita share melalui survey form lah. Maksudnya sekarang ni macam hari ni kan, Martin Group ada dekat Tasik Shah Alam. Kan, kita punya
kita punya captain lead lah untuk buat survey dekat Tasik Shah Alam. Macam mana kita nak approach orang ni, stranger ni. Jadi kita nak approach dia orang melalui survey form. Kita bagi tahu dia lah, Encik, saya Sofwan daripada Martin Group. Hari ni saya datang ada buat program survey lah untuk tahu tentang pengurusan kewangan rakyat Malaysia, terutama di Shah Alam. Jadi boleh tak Encik isikan form ni untuk saya tahu sedikit tentang diri Encik. Macam tu lah. No, boleh no? Okay? Jadi direct call ni macam ni tuan-tuan. Kalau saya direct call, saya bagi tahu je saya buat perubatan takaful. Saya beritahu saya buat perubatan takaful, dan kalau perlukan bantuan apa-apa boleh inform saya lah. Okay? Cuma saya nak tambah satu lagi tuan-tuan yang tuan-tuan boleh gunakan tuan-tuan. Mungkin tak tahulah ejen lain guna ke tak. Tuan-tuan kalau ada Facebook, tuan-tuan boleh tengok setiap hari ada orang birthday kan. Betul tak? Ada notification kan. Setiap hari ada kelahiran, betul tak? Yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan nak approach dia. First kali tuan-tuan wish birthday dia. Itu yang pertama lah. Janganlah tiba-tiba nak bagi plan hibah ke tiba-tiba kan. Okay, wish birthday dia dulu lah. Bagi tahu, okay, selamat hari lahir. Okay, didoakan Allah panjangkan umur kan, tambah rezeki kan, bersama orang sayang semula. Okay, yang kedua, tuan-tuan propose dia. Encik sebenarnya ada jadi encik ni, saya buatkan satu quotation takaful lah, tentang hibah takaful. RM100. Jadi kita ada promosi lah sebenarnya birthday encik ni. Kita ada promosi 250,000 hibah dengan RM100. Jadi kalau encik berminat, encik nak proceed dengan plan ni, encik boleh beritahu saya lah. At least tuan-tuan setiap hari ada quotation yang tuan-tuan buat. Kan ada ejen kadang-kadang 30 hari tiba-tiba kena reset password lah kan. Saya kata, bang, 30 hari kau tak buat quotation ni. Agak lah 30 hari kau tak buat quotation. Bersawang lah kan, kau punya mobility. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kan hari-hari ada birthday, hari-hari buka Facebook boleh. Kan tak tahu birthday orang kan. Tolonglah buatkan quotation untuk dia sempena hari jadi dia. Kan hadiah juga tu. PM tu buat. PM, Afiq, betul. PM. Lepas tu terus hantar quotation kat dia. Betul. Jangan hantar quotation yang daripada mobility tu, tuan-tuan buat summary lah. Betul. Buat yang hibah berganda tu kan, selalu orang berminat hibah berganda. Okay, sempena promosi 250,000 ni sampai 31 Disember, kita ambil lah peluang kan. Okay, wish birthday day dan propose plan. Itu sedikit lah tuan-tuan yang tuan-tuan boleh buat, tambah aktiviti lah yang sedia ada untuk tambah. Okay. Alright. Okay, so kita tengok soalan daripada Amirul Akmal pula. Akmal ada ke tu? Akmal? Pakai apa? Tali pinggang semua biar dah. Ada jumpa klien ni, nak bagi diary. Oh ya ke? Bagus Okay, cara buat phone call berkesan dan hadapi ketakutan rejection dari phone call. Okay tuan-tuan, agak-agak macam mana? Kalau saya nak handle rejection ni, first kali yang tuan-tuan kena buat, tuan-tuan kena join boiler room lah. Sebab semangat untuk buat seorang-seorang ni memang selalunya kurang lah tuan-tuan kan. Tapi bila buat ramai-ramai ni kena reject pun kita buat juga sebab kita dah ada timing kan, sejam kena habiskan boiler contoh. Okay, jadi semangat nak buat tu kita akan buat lah, kita akan lupakan orang yang reject. Okay, dan pada masa yang sama you kena ingat, you buat call sebab apa? Call sebab apa? Akmal? Share manfaat. Appointment. Set appointment kan. Jadi dia reject, dah lah, maksudnya tak dapat appointment je. Jadi you nak share manfaat, nak dapat appointment. Jadi you fokus dengan apa yang you nak. Kalau saya tak fokus pun orang reject. Kan macam contoh lah, kita selalu orang cakap bila jadi leader, rekrut tak jadi kan. Saya kata bang, yang kau fokus tak jadi tu kenapa? Kau fokus lah yang jadi. Kan kalau kita fikir benda yang kena reject, lama-lama kita pun dalam sindrom lah kerja kan. Betul tak? Tapi sebabkan kita fokus nak beri manfaat, nak dapatkan appointment, sebabkan kita fight untuk dapatkan appointment. Macam Akmal tadi cakap, dia nak fight appointment kan. Dia kena fight untuk appointment lah. Orang reject tu biasa lah. Sebab rejection tu yang boleh dapat appointment. Kalau tak ada reject, tiba-tiba call, boleh lah saya nak jumpa. Kan boring pula kan. Tiba-tiba semua nak jumpa kan. Jadi rejection tu yang membuatkan kita semangat untuk call lagi, untuk dapatkan lagi next appointment lagi. Boleh Akmal? Okay, jadi berapa call nak kena buat ni Akmal? Sehari? Dah bagi tips ni kan, tak ada komitmen kan? Okay, insyaAllah. Clear. Okay, jadi sehari kena buat call berapa call? 20. 20. Minimum 20. Tapi sebaiknya 30 tuan-tuan kalau full time. Okay? Ini formula dia tuan-tuan. Maknanya sehari 30 call, tak nak kena buat lah.
tak pagi petang, tak petang malam, tapi completekan 30. Okey? Itu lebih penting. Okey? Thank you. Cara rekrut kawan-kawan atau kenalan untuk menjadi ejen takaful. Okey? Yang ini pun penting lah. Sebab nak jadi manager kan, Akmal kan. Jadi mesti nak kena rekrut kawan-kawan ataupun kenalan kita. Jadi apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kita kena share manfaat. Cuma kalau kita share manfaat mungkin dia boring pula kan. Jadi tuan-tuan ajak macam ni lah. Kalau saya dulu saya jumpa macam contohlah nanti nak bagi diary kan Akmal kan. Okey, klien tu kan. Okey, cuba tanya dia satu soalan. Tanya dia. Siapa nama klien tu? Akmal? Kak Su. Kak Su. Okey, Kak Su. Saya nak tanya Kak Su satu soalan. Satu soalan Kak Su. Banyak-banyak komitmen dalam Kak Su bayar. Komitmen mana yang paling tinggi? Kak Su setiap bulan ada komitmen kan? Kena bayar kan? Apa komitmen dia paling tinggi agak-agak Akmal? Rumah ataupun kereta. Rumah. Jadi tanya dia, berapa rumah dia bayar sebulan? Berapa agak-agak dia bayar sebulan? Mungkin 1,000 ke 2,000. Sepatutnya kita dah tahu dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita masa nak close klien, kita dah buat fact finding. Betul tak? Kita dah tahu dah dia punya bayaran kereta, rumah berapa. Jadi sebenarnya soalan yang kita tanya tuan-tuan, sebenarnya kita dah tahu jawapan. Itu tuan-tuan kena tahu. Sebenarnya consultant ni bila dia tanya soalan kepada klien, dia dah tahu jawapan dah. Maksudnya dia tanya apa komitmen yang membebankan dia. Kita dah tahu dah, tak rumah kereta, dua tu. Okey, jadi kita kena tanya pula berapa komitmen yang dibayar. Contohlah dia bayar kereta tadi, rumah tadi 1,000. Okey, jadi dia akan rasa berat, betul tak? Jadi tanya dia, Kak, kalau saya tunjukkan satu cara macam mana bayar komitmen akak ni pakai duit orang lain, akak nak dengar tak? Tanya dia, kalau dia nak baru cerita, kalau tak nak jangan cerita, buang masa. Boleh Akmal? Nanti you cuba. Boleh. Takut dia cakap nak, you tak tahu nak cerita apa pula kan. Itu kena belajar lain lah. Tapi you kena ceritalah buat takaful ni macam ni Kak. Kalau seorang ambil macam ni, you cerita basic lah. Jadi macam mana nak dapat 1,000 ni dalam transaksi takaful. Mungkin akak kena ada 30 klien kan. Bila ada 30 klien ataupun 20 klien, akak ada 1,000 contoh, ataupun 25 klien kan. Jadi dengan 25 klien ni akan bantu akak untuk bayar komitmen rumah akak. Okey tak Kak? Kalau dia kata okey, nanti jumpa leader saya kan. Kita buat career talk yang formal sikit lah. Dia okey, masukkan kelas. Kalau saya macam tu lah, masuk kelas AFT. Lepas tu kita buat selection lah dalam tu kan. Tengok dia punya komitmen, dia boleh hadir ke tak, assignment cukup tak cukup. Kalau cukup baru kita akan kontrakkan lah. Tapi at least kita kena ajak lebih ramai lah. Sebab lebih ramai kita cerita benda tu, lebih banyak peluang yang kita akan dapat untuk jadi kita punya ejen nanti, insyaAllah. Akmal, okey? Okey Akmal, boleh? Okey, boleh. Thank you. Okey. Yang ketiga, cara dapatkan new number dan minta referral daripada existing client. Jadi tuan-tuan guna macam mana sekarang ni? Kalau saya guna witness form lah. Witness form yang ada 10 orang ke? Kan? Ada team members kita buat 20 orang. Saya kata, 20 orang banyak betul witness kau. Biasa orang buat 2 orang je kalau saksi orang kahwin kan. Ini witness sampai 20. Okey lah, sukalah kan. Tapi tak kisah tuan-tuan. Ikut cerdik kita macam mana lah. Kalau kita rasa 20 orang lah. Tapi saya pakai witness form lah. Maksudnya nak minta referral ni, kita bagi tahu, Kak, kita dah deliver polisi kan. Masa kita close, kita minta referral. Tapi masa kita dah hantar polisi ataupun diary lah, boleh lah, dua-dua ni boleh guna. Kita minta witness. Kita cakap, Kak, ada tak, boleh tak share dengan saya 5 orang kawan-kawan karib akak, 5 orang kawan kerja akak, 5 orang family members akak, 5 orang yang akak selalu pergi holiday untuk jadi saksi kepada polisi pelan akak ni. Sebab apa? Sebab kalau berlaku apa-apa kat akak nanti, at least 2 orang ni lah yang akan inform saya, yang menyatakan berlaku apa-apa kat akak. Boleh tak? Jadi kita akan dapat 20 number lah at least kan. Benda tu akan bantu kita lah. Sebab betul tuan-tuan, kalau kita tak ada prospecting yang bagus, kita mungkin akan pening jugalah kan. Sebab klien, sebab prospek kena numbers kena ada bertambah-tambah sebab kita nak call setiap hari 30 orang kan. Jadi at least you dapat 20 orang, jadi besok you boleh buat call. Itu benda-benda yang kita boleh gunakan untuk kita dapat daripada existing klien lah. Itu yang saya gunakan lah Akmal. Yang orang lain saya tak tahu. Mungkin banyak juga cara lain kan. Boleh Akmal membantu tak? Okey, bantu. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, sama. Saya tengok kat komen tadi satu soalan lah. Sekejap Majority agents of fund dating dari mana? Datang dari mana? Kak Eli. Datang dari mana? Betul? Datang.
Datang. Okey. Datang dari mana tuan-tuan Saya semua sumber ada. Kawan saya ada. Klien saya ada. Internet pun ada. Online lah maksudnya. Daripada Indeed pun ada. Jadi kalau orang tanya datang daripada mana, tiga-tiga dia saya pakai. Dan saya buat sampai sekarang. Maksudnya klien yang kita jumpa, kita memang akan offer dia. Macam saya tadi share dengan Akmal. Saya akan share tuan-tuan. Macam dah bori-bori kan. Dia ni asyik cerita masalah kerja dia je kan. Saya cerita peluang apa yang saya ada. Saya cerita apa peluang yang saya ada lah. Saya akan tanya lah. Dia kata, saya tak naik. Ada ejen kita orang itu, dia buat career talk kan. Dia cakap, company dia offer naik pangkat. Tapi gaji tak naik tuan-tuan. Saya kata, bahaya juga kan. Offer naik pangkat tapi gaji tak naik. Tapi saya ada satu peluang lagi. Saya tak offer naik pangkat. Tapi gaji setiap bulan naik. You nak yang mana? Kan maksudnya kita tanya soalan kepada dia lah. Supaya dia fikir tuan-tuan. Dia ingat semua company kena naik pangkat boleh naik gaji je. Buat takaful dia tak payah naik pangkat tuan-tuan. Betul tak? Takaful consultant kan. Setiap bulan boleh naik gaji. Kalau ada production lah tuan-tuan cerita dia kan. Tapi nak bagi tahu memang boleh lah. Kan tapi nak bagi tahu kita kena dapatkan peluang lah. Maksudnya kalau majoriti agent, saya tiga-tiga tu ada lah. Saudara pun ada. Adik-beradik tak ada lagi. Kawan ada. Okay. Tapi kita keep sharing lah tuan-tuan. Sebab kita tak tahu mana yang Allah akan hadirkan untuk jadi agent kita ataupun top agent kita. Tak tahu tuan-tuan. Jadi kita kena keep sharing lah. Macam kita share takaful. Cuma masalah agent ni dia tak share consistently sama macam share manfaat takaful. Kalau contohlah hari ni kita share manfaat takaful 3 kali kan. Sebab tu kita pun kena semangat share career banyak kali. Barulah peluang datang agent tu lebih ramai. Tapi kita share seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang setahun sekali. Itu kita harapkan setiap tahun ada recruitment. Memang tak ada lah cerita dia. Kan? Jadi benda tu paling penting tuan-tuan. Kita jangan fikir result yang kita dapat, tapi kita fikir macam mana nak pastikan kita buat sentiasa konsisten tu. Okey? Okey Kak Ili. Menjawab tak? Ke akak ada ejen-ejen yang akak nak dapat daripada mana? Maksudnya ada background yang akak nak ke? Contohnya macam orang kawan-kawan je yang boleh jadi ejen ataupun klien saja boleh jadi ejen ke macam mana? Kalau akak sendiri? Tak ada. Akak pun open lah. Okey, kalau open senang. Okey. Tapi kalau open ni kita pilih orang yang boleh ikut kita tuan-tuan. Saya kalau ikut ejen saya pilih. Saya sebenarnya kontrakkan ejen saya akan tanya. Isnin malam kau boleh datang tak part time meeting? Kalau tak boleh tak payah jadi ejen. Rabu malam boleh datang tak belajar training? Kalau tak boleh tak payah ajak tuan-tuan. Buang masa. Buang masa apa? Nanti bergaduh emosi je. Kau ni aku buat kelas kau tak datang. Padahal masa awal-awal dia tak tanya. Tapi kita tanya dia dulu, kau boleh komit tak? Kalau tak boleh komit jangan bagi masuk lah. Kalau hari-hari cakap tak ada masa kan, kita pula suruh dia jadi ejen takaful. Memang tak ada masa lah. Jadi bukan salah ejen yang kita rekrut tuan-tuan, tapi salah orang yang rekrut. Kan kalau saya salahkan diri saya lah. Dan kau yang pilih dia dulu kan. Betul dia tak nak buat. Dia tak ada masa. Saya tak ada masa kan. Dia tak pernah tanya saya macam nak ada masa. Dia asyik cakap tak ada masa ya. Saya kata tak apalah. Kan? Tapi nak bagi tahu benda tu lah. Okey? Kak Azila ada tanya so far masa jadi ejen berapa remain? Berapa recruit? Consistent recruit setiap bulan? Saya tak banyak lah Kak. Saya recruit tak banyak. Saya fokus kepada kualiti lah. Tapi setiap tahun insyaAllah lah. Kan? Lebih daripada 7 lah. So how do you define orang tu adalah quality one? Tengok kita punya kelas lah. Kita ada kelas agency foundation training. Tengok dia boleh datang tak kelas kita buat Isnin malam dengan Rabu malam. Dan dia boleh complete kan assignment ke tak? Assignment kita kena completekan 50 presentation dengan 3 case ataupun 2 case sebelum dia kontrak dengan kita. Kalau dia boleh buat, dia boleh sediakan 400 prospect name. Dia boleh buat dream board sebelum dia kontrak, kita akan ambil. Kalau tak payah. Okay, saya sentuh sikit Itu Martin tau. Banyak tak? Kan kena buat 50 presentation sheet kena bagi pada leader, baru akan itu satu aspek je kan, tapi dalam isytihat kita tak buat tau. Sistem kita lain. Kan simple, sistem kita sangat simplified. Jadi that's why kat situ kalau kita punya sistem pun dia tak boleh fulfill, maksudnya dia memang bukan orang yang betul untuk kita rekrut. Jadi recruiter jangan rasa sedih you all jangan rasa sedih bila Nisrin reject, Nisrin tak nak, bukan saya saja. Kita memang nak orang, tapi kita nak cari orang yang berkualiti dan boleh follow kita. Teachable yang paling penting sekali dan follow sistem.
Right? Sebab dia macam ni Kak Azila, saya 2017 saya rekrut ramai tau. 2017 saya rasa jadi top recruiter juga konsisten. Setiap bulan ada 2. Saya rasa time tu rekrut yang paling ramai dekat 22 orang macam tu. Selalu nampak nama Safwan lah untuk rekrut. Masa 2017. Tapi tahu tak production bulan tahun tu berapa? Production group saya 370,000 je tau. Tak lepas emosi tau. Nasib baik company tak terminate time tu. Turun pangkat saya. Saya kata dengan Kak Iqbal, tak apa lah, susah buat rekrutmen ni kan, rekrut ramai-ramai tak jadi. Lepas tu saya kata, mesti ada salah benda yang saya buat kan. 2018 saya pergi kelas Abah kan, saya rasa mesti pun follow kan. Abah cakap, you bukan rekrut kena ramai, kena quality. Time 2018 tu tuan-tuan, siapa agent yang tak follow kita punya sistem, saya remove semua daripada group. Minta maaf tuan-tuan mungkin kalau agent dia rasa macam kasar kan, tapi saya nak pastikan bisnes ni boleh stay tuan-tuan. Agent tak stay, dia ada peluang lain. Tapi kalau saya tak stay, saya nak pergi mana? Jadi saya cakap dengan Kak Emma, saya kata agent yang dah kena terminate jangan ambil lagi. Saya tak ada, kalau agent tu saya dah terminate, saya nak ambil balik. Minta maaf tuan-tuan tak ada peluang kedua untuk move kan. Bukanlah macam tu, tapi nak bagi tahu maksudnya mesti ada sebab kalau company dah terminate kan. Takkan je lah you nak bermain dengan emosi lagi untuk tahun yang seterusnya. Dia tak cukup speedy lagi kan. Saya kata tak boleh kan. Jadi time tu saya start buat selection dan saya tak senang-senang nak kontrakkan agent lah kan. Saya kata tak apa, tak jadi top recruiter pun tak apa, yang penting production ada. Saya kata kan dengan dia orang kan, saya kata kita kena pilih bang betul-betul. Kalau kita salah pilih, kita akan merosakkan agensi kita. Kalau contohlah kita ada morning sharing setiap pagi kan, kehadiran kita 25 kita punya agent full time ada 25 orang tuan-tuan. Mati grup grup saya dengan grup Kak Imah. Kehadiran mesti 20 per 25 tuan-tuan. Kalau kehadiran 10, saya dah rasa macam aku rekrut salah orang ni. Saya dah kena tanya balik agent full time saya, you nak betul-betul buat ke tak? Kalau you tak nak buat, kita remove you daripada grup full time. You jangan jadi sebagai orang kata orang kata dia boleh mempengaruhi orang lain lah. Dia boleh mempengaruhi orang-orang lain yang nak buat betul-betul. Jadi itu benda yang saya rasa penting untuk saya bagi tahu diorang supaya sikap tu lebih penting lah. Lebih penting untuk kita ni. Boleh Kak Azila? Boleh. Okey? Ada ke tuan-tuan last soalan ke dah nak habis lah? Okey tuan-tuan, last kali kalau tuan-tuan dah 12.15 kan, nak makan tengah hari kan. Okey, jadi apa yang saya nak share tuan-tuan last kali, kita mestilah bersyukur dengan tim kita, dengan leader yang kita ada sekarang. Ini benda yang penting tuan-tuan. Macam kita morning sharing pun, sebelum kita start share tuan-tuan kalau saya yang jadi moderator untuk full time, saya akan cakap sebelum kita start share aktiviti kita, jom kita share 3 aktiviti kesyukuran list yang kita bersyukur hari ni. Kalau ada 20 orang lah, start seorang share kan. Kau bersyukur apa? Okey, saya bersyukur hari ni dipanjangkan usia kan. Kena sebut tuan-tuan, kena sebut. Kalau dekat saya punya board depan ni, ni saya punya tempat station saya bekerja lah dekat rumah kan. Saya ada 4S kesyukuran yang saya kena buat. Yang pertama syukur, lepas tu kena solat subuh berjemaah, lepas tu kena sedekah pagi dan selawat 10 kali. Itu yang kena buat 4S setiap pagi kan. Tapi nak bagi tahu kadang-kadang kita lupa kan. Banyak benda nak fikir kan. Lagi-lagi mak-mak yang banyak anak kan, memang dia pun kadang-kadang terlupa kan. Jadi saya akan tulis lah kan. Kalau saya akan tulis 4S yang saya kena buat. Jadi setiap pagi memang kena bersyukur lah. Dan bersyukur dengan team leader yang kita ada tuan-tuan kan. Kita selalu kadang-kadang nampak orang team tu hebat lah kan. Saya dulu macam tu lah. Cakap kat Kemah, team dia hebat lah kan. Kita dulu tak pernah bersyukur kan. Tapi sebenarnya kita lah kena buat team kita hebat. Kita lah kena bersyukur. Kita selalu cakap leader dia bagus lah kan, belanja makan-makan gitu-gitu kan. Tapi bila kita masuk grup dia tak macam tu pun. Perasan tak tuan-tuan? Kalau saya tak fikir macam tu. Saya kata biarlah dia orang kan, itu culture dia orang. Tapi kita bersyukur dengan culture yang kita buat kan. Maksudnya kita kena bersyukur dengan team dan juga leader yang kita ada tuan-tuan. Sebab kita tak tahu akan datang kan. Jadi itu benda yang pertama lah. Okey. Yang kedua, kalau macam saya, kalau tuan-tuan tengok kan, kenapa saya baik dengan Puan Hashimah kan. Kenapa kan? Mungkin antara salah sebab mungkin Allah izinkan untuk berjaya kan. Sebab mungkin saya sangat-sangat respect leader saya. Kan, ataupun Kak Emma ni macam ni maknanya kita orang pernah nangis sama-sama, pernah gembira sama-sama. Boleh tak macam tu?
Saya pernah masuk bilik dia masa 2014. Masa tu saya baru kahwin 2014. Isteri saya mengandung. Time tu baby tu tak sihat, kena gugurkan tau. Saya masuk bilik Kak Imah. Saya dah tunggu setahun, lepas tu baby tu tak sihat. Saya nangis dengan Kak Imah kan. Maksudnya leader yang kita boleh share senang susah lah. Dan lagi best tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh berjalan dengan leader tuan-tuan. Tuan-tuan plan dengan leader kan, jom kita pergi travel sana kan. Saya pernah pergi Australia. Mana lah saya pergi? Sydney, Perth kan, dekat Australia. Saya pergi dengan mak ayah Kak Emma. Lepas tu saya dengan isteri saya pergi sana kan. 2016 time tu saya ingat lagi. Time tu nak pakai duit apa kan, nak pergi kan. Kak Emma cakap, pakai duit bonus lah kan. Kita kan biasa ada tuan, nak pergi mesti nak pakai duit kan. Jadi kadang-kadang kita tak nampak duit apa nak pakai. Duit bonus lah kan. Jadi duit bonus lah kita pakai. Time tu saya ingat lagi, kita pergi kan. Saya lah yang tukang bawa drive kan, kereta kat sana kan. Tapi nak bagi tahu, bila tuan-tuan boleh buat sampai tak macam tu kan, tuan-tuan tak rasa macam satu apa orang kata, macam satu apa lah. Maksudnya leader ni dia dah macam family kita tau. Dia macam apa-apa kegembiraan nak share dengan, maknanya dia akan tahu dulu kan. Itu saya kalau nak bercerita masalah, saya tak akan cerita dengan orang lain sebab saya takut orang lain akan ambil kesempatan dengan masalah yang saya ada. Tapi saya akan jumpa dengan leader saya, dia akan bagi tahu jalan macam mana, dia akan tunjukkan. Jadi saya rasa benda tu penting lah. Dan last kali tuan-tuan, yang paling penting tuan-tuan kena sayang dengan tim tuan-tuan, ijazat grup lah. Biarlah grup orang yang besar sana kan, yang besar sini kan, biarlah lantaklah grup-grup lain kan. Tapi sayanglah grup tuan-tuan. Sebab apa? Sebab grup kita lah yang akan bantu kita untuk naik. Macam saya kan, saya kalau cakap sayang family ke sayang bisnes ke, dua-dua saya sayang. Saya tak pilih. Ada orang cakap dia sayang bisnes kan, saya kata saya sayang family kan. Saya kata tak, saya sayang dua-dua. Maksudnya kalau saya balik kampung pun saya akan online juga kan, saya akan buat juga kelas. Maksudnya kita sayang sama-sama. Mana boleh kita cakap kita sayang anak kita, kita sayang bisnes. Saya ingat lagi Ustaz Syari cakap apa, kita mesti sayang bisnes kita sama je kita sayang anak kita. Macam mana tuan-tuan sayang anak tuan-tuan, macam tu lah tuan-tuan kena sayang bisnes tuan-tuan. Dia cakap macam tu, saya macam tu, betul ke kan, kenapa kita nak pilih? Tuan-tuan kita kena ambil dua-dua lah. Jadi time tu saya kata okay, saya sayang family saya dan saya sayang grup saya. Okay. Cuma kalau mak ayah kau tak sihat, memang saya balik lah tuan-tuan. Ada meeting pun saya tutup lah, Kak Imah tolong kan. Terus memang bergegas lah kan. Kalau kata orang syurga panggil kan, memang kena ni lah. Tapi kalau benda lain, kita boleh tolak ansur lah. Okay, boleh tolak ansur. Okay, itu saja untuk hari ni tuan-tuan. Saya harap moga bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada salah dan silap, kalau ada terguris ke ataupun terkasar bahasa, saya minta maaf sangat-sangat. Niat saya bukan nak condemn siapa-siapa, nak kasar dengan siapa-siapa tuan-tuan. Dan niat saya nak harap sangat-sangat tuan-tuan boleh berjaya dalam bisnes Sakaful dan kita boleh jumpa di lain platform nanti insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih.